Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Seperti kebiasaan, kita bersiaran pada pukul 8 hingga 10 pagi. Alhamdulillah, hari ini hari terakhir di bulan Mac 2024. Juga hari terakhir bagi pendaftaran padu yang akan berakhir pada 11.59 malam nanti. Bersama saya pada pagi ini, Ismail Adnan. Dan juga saya, Syuhaidah Arifin. Kami akan bersama dengan anda sehingga jam 10 pagi. Saya tahu hari Ahad ni, hari-hari cuti ni mungkin ramai yang lepas sahur tidur balik ke kan. Jadi untuk anda yang sedang menonton ni, tahniah. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana berjaya menahan mata anda barangkali daripada sahur sehingga sekarang kan untuk ikuti siaran kita pada hari ini yang mana ada banyak sebenarnya topik menarik kita dah susun untuk anda semua. Alhamdulillah, kita seperti kebiasaan kita membawakan perkembangan dan juga situasi semasa serta berita-berita mutakhir di laman ataupun portal berita RTM. Ayo kita bawakan bersama dengan anda. Ini fokus dan juga tumpuannya berkenaan tentang apa yang diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana Polis Diraja Malaysia diarah untuk tidak bertolak ansur sama sekali kepada sesiapa yang bertindak sendiri berkaitan isu stokin yang ditulis kalimah Allah oleh KK Mart. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan isu agama dan perkauman tidak wajar digunakan dalam memporak-perandakan negara, dan tegas beliau mereka yang melakukan keganasan akan diambil tindakan sewajarnya. Di samping itu juga antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri adalah berkenaan dengan sistem padu yang dikongsikan oleh Ismail seketika tadi, di mana setakat ini tiada lagi perbincangan untuk melanjutkan berkaitan pendaftaran pengkalan data utama padu. Terutama di Sarawak lah, kerana ada banyak perkara yang perlu diselesaikan, yang perlu dibincangkan. Antara berita lain juga pada pagi ini kita nak kongsikan kepada anda seterusnya adalah berkenaan dengan KPT yang menyalurkan bantuan untuk membawa pulang jenazah pelajar Malaysia yang terkorban di New Zealand, kata Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Ketika ini pihaknya sedang mendapatkan maklumat lengkap berhubung kejadian itu, dan beliau juga turut memaklumkan bantuan akan disalurkan dan pihak kementerian akan sedia membantu perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan-keperluan yang diperlukan oleh pihak keluarga mangsa agar proses termasuklah proses pengantaran dapat dijayakan dengan sempurna. Dalam insiden 1.45 tengah hari beberapa hari lepas, 2 pelajar Malaysia maut dikenal pasti iaitu Nur Firas Wafiah dan juga Muhammad Faris Syam di New Zealand. Kita ambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam situasi yang dilaporkan sebentar tadi. Baik, seterusnya kita juga memberikan gambaran berkenaan tentang Kim Pan-gon menafikan hantar surat kepada FAM akan kekal sehingga kontraknya tamat. Ini dinyatakan oleh beliau sendiri, yang mana menafikan laporan berita disiarkan di portal Bish Online pada jam 7.57 malam kemarin, yang telah menghantar surat kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia dan bersedia untuk meninggalkan skuad Harimau Malaya. Kenyataan dalam laporan berita yang dipetik daripada sumber itu tidak tepat, dan beliau telah tidak menghantar apa-apa surat berkaitan perkara tersebut, dan beliau terus menghubungi Presiden FAM bagi menjelaskan berkenaan perkara ini dan memberi jaminan bahawa misi bersama skuad Harimau Malaya belum berakhir dan tidak akan meninggalkan pasukan Harimau Malaya sebegitu sahaja. Ya, untuk makluman semua, penyokong Harimau Malaya akan terus komited untuk membimbing skuad Harimau Malaya untuk beberapa lagi baki perlawanan bagi kelayakan Piala Asia dan juga Piala Dunia. Kita terus memberikan sokongan walaupun kita baru-baru ini ada 2 pertemuan yang tidak berapa memihak kepada Harimau Malaya, tapi kita dapat saksikan bagaimana sebenarnya jurulatih skuad Harimau Malaya ini sentiasa komited untuk memastikan agar anak-anak buahnya mencapai kejayaan demi kejayaan secara berperingkat. Saya yakin sokongan kepada skuad negara masih lagi utuh dan juga masih lagi kekal. Seterusnya kita juga berikan tumpuan berkenaan Malaysia terima 3,000 serangan cyber setiap hari, serangan di alam maya. Ini dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, yang mana menyatakan serangan pelbagai pihak itu bukan sahaja bertujuan untuk mengintip pergerakan Malaysia terhadap konflik yang berlaku di Gaza, malah mereka turut menggodam sistem pertahanan negara. Dan jumlah serangan meningkat selepas Malaysia menyatakan pendirian dalam isu Palestin, dan perkara ini juga turut dinyatakan oleh beliau bahawasanya perkara-perkara ini dipandang serius oleh pihak kerajaan kerana serangan bukan sahaja dalam bentuk fizikal tetapi juga dalam bentuk
untuk cyber security. Okey, ada satu lagi perkembangan lain kita nak bawakan pada malam hari ini, Ismail. Ya, berkenaan tentang status semasa sumber dan perkhidmatan bekalan air di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan berkituan cuaca panas berpanjangan. Ini dikeluarkan kenyataan media oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bertarikh 29 Mac 2024 yang mana bersandarkan pemantauan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, ada beberapa kemaskini paras empangan di utara Semenanjung yang mencatatkan paras simpanan semasa sehingga 56.21%, 40%, 37% dan 38% masing-masing. Boleh dapatkan maklumat lanjut di laman sesawang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara untuk mengenal pasti dan juga untuk kita merancang apa jua aktiviti kita bersandarkan kepada bekalan air semasa. Jadi ini mustahak untuk kita cakna berkenaan apa yang dikemaskini oleh pihak berwajib. Sebab kalau kita ada kat Pahang, ada sungai yang sudah hampir kering. Tapi Bulaina sebenarnya situasi di Kuala Lumpur kan, kita kat sini petang-petang selalu hujan, siang ribut. Panas. Petang dekat Kuala Lumpur, Klang Valley, mesti akan hujan ribut. Tapi berbeza sekiranya kalau kita lihat di sebelah utara. Jadi pastikan anda lebih caknalah dengan situasi masa. Ikuti Map Malaysia untuk sebarang ramalan cuaca dari semasa ke semasa. Okey, cakna juga adalah berkenaan sedar tak sedar sudah sehingga kita nak ke penghujung Ramadan. Lagi beberapa hari saja lagi sebelum kita menjengah ke Hari Raya Aidilfitri. Namun kesempatan ini untuk kita menghabiskan dengan terus beribadah di bulan Ramadan Al-Mubarak. Cuma apakah persediaan kita untuk pulang beraya ke kampung halaman? Sebenarnya seketika nanti. Ya, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Selamat pagi Malaysia. Hai adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai, gotong royong bersihkan kawasan kita. Selamat pagi Malaysia. Baik, kita bersua kembali. Seperti kebiasaannya, kita akan meratifikasi ataupun memberikan kebenaran terhadap perkara-perkara yang dianggap sebagai fakta palsu ataupun kabar angin. Jadi biar betul akan memberikan kesahihan berkenaan berita-berita yang kita tulis. Ya, jadi jom sama-sama kita saksikan. Tular di media sosial. Satu lagi kes menghina Islam kononnya berlaku di negara ini. Kali ini ungkapan Allahu Akbar didakwa dicetak pada tayar kereta. Menerusi hantaran itu, penghantar menggesa orang ramai memboikot jenama berkenaan selain mahu tindakan tegas diambil pihak berwajib. Semakan pasukan Biar Betul mendapati perkara sebenar tak sama seperti didakwa. Dakwaan yang dibuat penghantar sebenarnya cerita lama. Kisah tayar dengan cetakan kalimah Allah itu dipercayai mula disebar pada 2016. Cerita berkenaan dipercayai sengaja dikitar semula bertujuan mengambil kesempatan dengan isu seumpama yang sedang timbul. Malah seorang pengguna media sosial turut mendakwa kejadian bukan berlaku di Malaysia. Ini kerana jenama tayar terbabit, tidak dibawa masuk dan dijual di negara ini. Putuskan rantaian cerita palsu, apatah lagi yang menyentuh isu 3R. Penyebarannya hanya mengundang padah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC.
Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Dan seterusnya kita akan bersama dengan sahabat-sahabat penyampai kita di Konti Radio. Ya, Konti Radio Perak FM. Kita nak terus saja bersama dengan DJ Eli akan berkongsi berkenaan dengan rezeki di bulan Ramadan. Jadi jom kita bersama dengan DJ Eli di Perak FM. Okey, terima kasih kepada Ismail Adan juga Syahida di Studio Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani ya. Bersama saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Perak FM pagi ini bersiaran menerusi segmen Gegar Pagi. Selamat pagi dan juga selamat menjalani ibadah puasa Ramadan hari yang ke-20 hari ini ya. Dan kepada anda pendengar semua juga penonton di mana berada, saya menonton secara langsung menerusi TV1 dan juga saluran berita RTM My Preview 123 menerusi seleksi pagi antara perkongsian kita hari ini bukan berkongsi rezeki di bulan Ramadan ya. Okey, kemeriahan berkongsi rezeki di bulan Ramadan kami selalu sebanyak 7,000 bungkus nasi biryani habis diedarkan kepada semua yang datang ya. Tak sampai 1 jam katanya. Wow ya. Dalam program nasi biryani ini ataupun Biryani Day di Masjid Sultan Idris Shah 2. Dan hidangan istimewa ini diedarkan secara percuma kepada komuniti setempat anjuran Persatuan India Muslim Perak PRIM dan kerjasama jawatan kuasa masjid. Bersama wartawan Aina Bakar. Silakan. Basically berada di masjid nanti. Kalau kebiasaannya setiap kali bulan Ramadan akan sinonim dengan kumpul lambuk. Dan kali ini kami nak bawa anda untuk melihat inisiatif yang dilakukan oleh Masjid Negeri ini mengedarkan nasi biryani kepada kira-kira 7,000 penduduk sekitar Ipoh. Jom. Nasi biryani ini akan diedarkan pada pukul 4 petang dan ketika ini jam telah menunjukkan pukul 4 petang, namun kita lihat ada penduduk ataupun orang ramai yang sudah mendapatkan nasi biryani ini. Di belakang saya ini masih lagi ramai orang ramai yang datang ke sini untuk mendapatkan nasi biryani ini. Difahamkan pada tahun lepas nasi biryani ini sebanyak 5,000 pack dan untuk tahun ini ditambah 2,000 dan menjadikannya sebanyak 7,000 yang diedarkan pada hari ini. Berbanding sebelum ini nasi biryani yang dibekalkan hanya berlaukkan nasi ayam masak merah dan untuk tahun ini tambahan dengan gulai dalca dan itu antara keistimewaan bulan Ramadan di Bandara Ipoh ini. Selain daripada bulan nasi biryani, di bulan Ramadan juga diadakan edaran bubur lambuk ya. Inisiatif dari Masjid India Muslim Ipoh. Okey, dan nampak seterusnya saya ingin berkongsikan juga berkenaan kemeriahan Bazar Ramadan dan juga berbuka puasa ala Berkelah di Bulatan Sultan Azlan Shah di bulan Ramadan ini ya. Ini julung-julung kali diadakan di Bazar Ramadan ini. Bazar Ramadan Raya Iftar berkonsepkan seperti Jalan Tar KL diadakan di Bulatan Sultan Azlan Shah BSAS di Meru Raya yang menjual berbagai jenis juadah berbuka puasa sebanyak 500 meter menjadi bazar terpanjang di Negeri Perak ya. Dan bazar anjuran Badan Kemajuan Negeri Perak PKNP ini juga menyediakan ruang perniagaan lah kepada 100 peniaga yang menjual berbagai menu ya. Bagai menu lah, antara nasi manggil pun ada, royal popiah pun ada, nasi ayam toge dan sebagainya ya. Dan juga kan jangan lupa pada Koma yang gemarkan lagu Hindi. Hari ini kita ada rancangan Carta Calo jam 9 pagi bersama dengan DJ Eli dan mau juga dengarkan rancangan 3-4 je dan kita suka jam 3.40 petang ini bersama DJ Rose ya dalam Santai di Perak FM. Jadi anda boleh ikuti secara langsung menerusi siaran Perak FM live Facebook Perak FM dan juga di RTM Klik. Okey, dan nampak itu saja dapat saya kongsikan dari seleksi pagi dari Perak FM. Saya Eli Fazilah Hanafi kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia bersama Ismail Adan dan juga Syuhada. Baik, silakan.
Terima kasih sahabat penyampai kita di Perak FM. Syu, untuk topik kali ini, saya rasa kita berdua ni tidak adil untuk bercakap tentang isu ini. Kenapa tak ada? Kerana kita masih lagi belum mempunyai pasangan. Jadi suasana dan juga pengalaman itu masih belum ada. Cuma kita membawakan yang benar-benar berkepakaran dan juga mahir dalam menyelesaikan isu pulang ke kampung halaman, sama ada kampung suami atau kampung isteri. Ya, jadi abang-abang, kakak-kakak ataupun yang sedang menonton sekarang ini, yang sudah mendirikan rumah tangga, yang mungkin sekarang ni berdepan dengan isu untuk memilih nak balik kampung belah siapa raya tahun ni kan. Kita bawakan pakar sebanyak untuk berkongsi berkenaan dengan pengalaman beliau mengendalikan kes-kes konflik rumah tangga seperti ini. Kita perkenalkan terlebih dahulu Tuan Haji Hushim Saleh, pakar motivasi dan kaunselor, untuk kita membincangkan topik kita hari ini. Muafakat nak balik raya. Tuan Haji, bila saya selalu mendengar kan bergaduh sampai nak balik raya ni, sampai saya terfikir, saya nak cari calon isteri biar satu daerah je. Senang. Senang. Pagi rumah mak saya, petang rumah mak mentua. Satu daerah pun bergaduh juga. Gaduh juga? Bergaduh juga. Dia Jiran kata, semua. bukan apa, sebab apa, kalau boleh pagi ni balik rumah abang dulu. Okey. Kan? Lepas raya, lepas sembahyang raya baru balik rumah mak kau. Walaupun dekat. Nampak tu? Jadi dia soal isu ni soal bukan kata dekat ke jauh. Ada orang kahwin jauh-jauh pun harmoni. Nampak tu? Kan yang penting kat situ ialah persefahaman tu suami isteri tu kan. Walaupun dekat pun kadang-kadang bergaduh juga. Kahwin sebelah kampung je. Betul kan? Macam kata Jiran sebelah. Ini tak boleh bawa jiran sebelah. Tapi isteri cakap, nak balik rumah I dulu. Nak balik rumah I dulu. Yang suami pula, balik rumah I dulu. I suami. Jadi benda-benda macam tu menyebabkan kadang-kadang kita dalam isu ni kita tak boleh kata sekampung ke, dekat ke dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya yang penting kita bincang kat sini bagaimana kita kata persefahaman dan keharmonian dalam membugarkan rumah tangga tu. Macam Tuan Haji sendiri kan, pengalaman Tuan Haji. Berapa puluh tahun dalam perkahwinan Tuan Haji? Dah saya kahwin tahun 80. Cucu 16. Cucu dah masuk 16. Alhamdulillah. Ya, isteri orang Johor. Isteri orang Johor, Tuan Saya Haji? orang Terengganu. Orang Terengganu. Pantai Timur dan Tapi Selatan. alhamdulillah lah, mana saya sebab saya ada ilmu kaunseling tu yang bagus tu. Belajar ilmu kaunseling kan. Kadang-kadang nak balik kampung apa benda bincang. Okey, abang macam mana bang? Sebab kita kadang-kadang dulu jadi cikgu kan. Gaji banyak mana tahun-tahun 80-an, 90-an tu. Jadi pakai kereta pun kecil apa benda semua kan ni. Jadi nak balik Terengganu berapa jam? Nak balik Johor lagi, duduk di Kelang. Nampak tu? Tapi bincang. Okey, tak apalah, balik rumah ayang lah. Balik rumah dia. Balik dalam 3 hari macam dulu saya rancang balik ke Terengganu pula. Okey. Macam tu. Lepas tu kadang-kadang tu terasa juga tahun depan nak balik kampung aku lah. Kita lelaki. Orang lelaki ni kadang ada ego dia. Kau dengar cakap tu, aku suami, kau bini tu tak? Kau cakap banyak. Kalau macam itu, susah. Saya tak. Mula-mula tu dia cakap, okey tahun ni balik rumah abang lain ni. Tiba-tiba tu, dia marilah. Abang orang perempuan ni emosi kan? Tak boleh lah bang. Nak dengar lagu raya pula. Jadi perubahan tu akan buat. Jadi saya kata, tak apa. Tak apa. Mana bukan apa kat sini, kita kena ada unsur-unsur kita kata empati, simpati, lepas tu harmoni. Mengalah sikit lah. Nak balik raya ni sebenarnya ialah kita sebenarnya nak mengembirakan, betul? Betul. Ni kalau balik raya dalam kereta, bini sebelah muka ketat macam kapet tak siap. Macam tak ni betul. Saya tak pernah jumpa lagi kapet tak siap. Ini Tak, bukan. Dia moncong sebab kapet dia tak siap. Dia punya marah dia tu. Perumpamaan dia. Itu wanitanya. Okey, saya lebih faham ni. Saya cakap ni, benda tu semua klien saya cakap dalam klinik saya tu. Saya ada klinik sendiri. Jadi saya cakap tu. Muka suami cakap lah. Isteri saya muka macam kapet tu. Habis isteri cakap apa? Habis abang janji nak balik kampung saya. Katakan tahun 2022, 23 balik dah kampung dia. Tahun ni 24 ni balik kampung dia lagi. Jadi isteri rasa macam mana ni bang? Kan Lepas tu dia cakap, okey cukup, tak payah bincang lagi. So bila naik kereta memanglah. Dan yang menyaksikan tu anak-anak. Betul. Tak bagus. Anak-anak tengok, anak 3 orang, 4 orang tengok macam mak dia macam tu. Tapi ada juga insiden yang menggunakan anak-anak untuk mendapatkan undian itu. Dia tanya anak-anak, nak balik mana tahun ni? Jadi anak-anak itu kan dia ada kuasa memujuk dan daya bujukan itu. Jadi apakah berkesan? Itu sebenarnya kadang-kadang dia kata orang tu mungkin undian anak-anak tu betul tetapi dari segi kita manusia ni ada perasaan tau. Ada perasaan, ada apa. Satu lagi kadang-kadang dah buat perjanjian.
kita biasa suami isteri ni, salah satu perjanjian ialah balik raya bila nak kahwin jauh-jauh ni, balik raya gila-gila. Saya dulu dengan isteri saya macam juga. Betul. Bila kita tengah bercinta, masa bercinta semuanya indah. Semuanya indah. Tak apa yang balik kampung tiap-tiap tahun, kampung you lah. Masa bercinta tu. Bila dah kahwin, tak ada, kita gila-gila. Kat situ. Jadi undian anak-anak tu boleh, tapi bagaimana perasaan? Mungkin isteri, kan? Jadi suasana tu tak harmoni. Budak-budak ni tahu je lah. Kan dia nak balik, mungkin nak balik sebelah sana sebab ramai kawan-kawan dia, sepupu dia ramai. Balik sini rapat kan. So kat sini kita kena, kata orang terutama sekali, kepimpinan lelaki qawam. Kita suami ni kena betul-betul, dan kita nak balik raya ni sebab raya ni ialah hari yang penuh, kita kata kata orang ialah kejayaan kita sebagai seorang Islam berpuasa bulan Ramadan. Kerana kita nak happy, balik raya happy tu. Kan Dan kalau berjalan jauh pula sampai 7 jam, 6 jam dalam kereta, kau dah muka ketat, muka macam bulldog je kan? Budak betul lah tu, budak kan. Macam mana nak happy? Pandang tepi tingkap kan, tak pandang muka suami. Tak boleh tengok pun muka suami merajuk di pasal kan. Okey, Tuan Haji, kalau boleh kongsikan, kalau kita lihat dalam institusi kekeluargaan ini, memang suami itu adalah ketuanya lah kan. Jadi maksudnya suami perlu mengemudi kapal itu untuk bergerak ke arah mana kan, mengikut haluan angin dan sebagainya. Tapi tak semua lelaki tu dia ada ciri-ciri sebagai seorang ketua keluarga tu. Saya fahamlah daripada background daripada kita kecil tu, macam mana kita dibesarkan, situasi komuniti sekeliling, bagaimana seorang lelaki itu dibentuk, dibina kan. Jadi macam mana kalau Tuan Haji boleh kongsikan sikit sebanyak tips lah untuk suami di luar sana mengalah dengan rasa redha, mengemudi keluarga dengan perasaan redha supaya dapat menimbulkan suasana mawaddah warahmah dalam institusi kekeluargaan. Alhamdulillah, insya-Allah. Sebenarnya kita dalam, kalau kita orang Islam, dalam Quran dah ada surah An-Nisa ayat 34. Ar-Rijal, lelaki ni pemimpin tau. Ni kita pemimpin sebenarnya. Jadi macam kata tadi, pemimpin ni macam mana nak sediakan tempat tinggal, makan, minum, nak memberi kasih sayang pada isteri kita, pada anak kita. Keluarga bahagia bila suami boleh jadi pemimpin dalam keluarga. Pemimpin. Dia panggil lelaki qawam tau. Kepimpinan lelaki. So kat sini yang penting ialah maknanya kita sebagai suami ada komunikasi. Yang kedua, mesti good listener. Kadang isteri dia nak cakap, nak apa, nak mengadu. Ada setengah isteri cakap, Haji saya dengan suami saya tak mau cakap apa lagi dah. Bila balik kampung ni boleh bergaduh. Buka mulut je bergaduh. Buka mulut bergaduh. Betul, memang ada macam ni. Sebab suami macam mana? Masa jenis ni, orang kata, orang Terengganu orang kata keras cokeng. Keras. Keras cokeng? Tak boleh dengar? Tak boleh dengar. Benda pun. Itu keras cokeng. Aku suami. Nampak tu. Jadi dia mari dalam bahasa psikologi moden dipanggil ego. Dalam Al-Quran Allah tak sebut ego, Allah sebut sombong. Iblis tu sombong. Jadi sombong tu, sombong. Kau jangan ini. Apa salah kita? Okey, yang apa dia? Nak dengar sikit. Macam nadang intonasi tu pun dah bagi. Even Tuan Haji bercakap macam tu pun, kita perempuan kan boleh rasa impact dia lain tau. Kau ni orang nak kahwin, nak tackle perempuan tak susah. Kau cakap lembut-lembut. Lembut-lembut cakap. Zaman dah moden Tuan Haji. Mana? Jangan kata zaman moden. Kita zaman moden ke apa benda, tapi kita masih lagi, kita kata dalam hubungan suami isteri ni. Sebab tu ramai sekarang minta maaf kan. Datang jumpa saya sekarang banyak masalah rumah tangga. Sebab tu klien saya hari-hari, saya ada klien hari-hari di klinik saya datang. Masalah ni tadi. Sebab suami kadang ego. Apa dia? Apa? Tak ada tolak ansur. Lepas tu sekarang zaman media sosial pula. Dalam Facebook lah, dalam apa kan ni. Ni nak balik raya ni. Tunjuk contoh. Okey, yang kawan ni dia mungkin dia sewa kereta Velfire, dia tunjuk. Dia keluar dalam Facebook. Ni baru 2-3 hari ni. Saya buat kes ni. Dia kata kawan saya ni, dia datang suami isteri. Kawan kita naik Velfire. Kita masih lagi naik kancil ni, kecil tu, tutup pintu tertanggal. Jadi suami cakap, itulah kemampuan abang. Abang mampu itu saja. Sewalah bang. Apa salahnya? Nak balik kampung, barulah selesa. Gini-gini tu. Jadi bergaduh pasal itu je. Okey. Tapi suami kata, tak boleh, saya tak boleh. Kalau tak boleh itulah. Menyesal aku kahwin dengan kau. Dah keluar perkataan tu. Orang perempuan pun jangan ego juga nampak tu. Kita kena menghormati suami. Kan, kemampuan suami kena faham. Dalam keadaan nak raya macam ni pun macam tu kita kena faham kemampuan suami kita. Barulah balik itu harmoni. Bahagia kan. Kadang-kadang ni Tuan Haji dah ala-ala Tuan Haji ceritakan daripada kes sebenar ni. Kadang-kadang bukan suami tu maksudnya pada asal tu, naluri asal dia bukan seorang yang ego. Tapi disebabkan dia dicocok dengan duri-duri tajam ni setelah beberapa tahun lama berkahwin dengan si isteri yang mungkin
mungkin kita rasa pada pandangan mata kasar nampak sempurna ataupun pada pandangan dia tidak ada kesalahan terhadap suaminya yang menyebabkan suaminya berkelakuan seperti itu. Bab kata Tuan Haji tadi ego kan, sombong dikatakan Al-Quran. Jadi apa pandangan Tuan Haji sendiri? Dia sebenarnya jelas kita masa bercinta tak kenal pasangan kita. Masa bercinta semuanya manis ya. Semuanya indah. Ya. Minum air segelas pun satu straw betul share 2 orang betul duit minta keluar ayang, abang minta ayah minta RM50. Tak apa, 500 bagi. Bila dah kahwin minta 50 bagi RM5. Kau kan kerja, RM5 cukup. Banyak cakap kau betul tak? Jadi benda-benda macam tu bila kita kahwin baru kita tahu the true colour. Colour sebenar tu kat situ. Dan biasa karakter pasangan berbeza-beza. Dari segi dia kata trait personality, the karakter seseorang tu beza-beza. Jadi kita makin kita kahwin, lepas tu kita akan faham, memahami pasangan kita. Dari situlah maka akan adanya kita kata pengalaman dalam perkahwinan itu mengajar kita. Sebab tu kalau orang tahu kenapa, bukan saya nak kempen pasal kaunseling klinik saya, bukan. Di Malaysia ni you boleh jumpa mana. Di dalam Kementerian Komunikasi pun ada kaunselor sebenarnya. You, kalau boleh datang lepas kahwin tu datang jumpa kaunselor. Sebab kita kursus kahwin 2 hari je. Tak cukup. Tak cukup, betul. Tak cukup. Betul. So lepas kahwin datang jumpa kaunselor untuk apa? Belajar. Educate. Ini disarankan oleh Tuan Haji Saya sendiri? sarankan. Maksudnya mana-mana pasangan baru kahwin, mulakan datang jumpa kaunselor. Terus jumpa kaunselor untuk belajar mengenali pasangan kita. Tuan Haji, bukan hanya mengenali pasangan, kerana kita ni lah dalam budaya dan juga masyarakat kita, kalau kahwin tu bukan hanya kahwin dengan pasangan. Betul. Tetapi kahwin juga dengan, bukanlah kahwin, tapi bersama juga dengan keluarga, adik-beradik, ibu mertua, bapa mertua. Mungkin faktor ipaduai, ibu mertua, bapa mertua juga boleh jadi faktor yang menyebabkan keengganan untuk pulang ke kampung ataupun rasa tak syok nak balik ke kampung tu. Itu soalan tuan tu memang banyak kes saya juga. Kadang bila balik kampung biasalah kan. Biasa minta maaf, saya pun bapa mentua. Menantu ada 4. Kadang-kadang membeza-bezakan. Nampak tu. Bila ada yang kereta besar tu, parking bawah apa ni, dekat ni ayah punya ni. Yang kereta kecil tu dia, parking bawah pokok ceri jauh-jauh sikit. Apa perasaan sebagai anak menantu? Kita jangan membeza-bezakan anak menantu kita, nampak tu. Jadi sebab tu kadang-kadang orang kata, kalau saya kaunselor cakap apa, the third party yang mengharakan rumah tangga bukannya orang ketiga penyondol tu perempuan. Penyondol kadang-kadang yang menyebabkan tu ialah pak mentua, mak mentua. Ni cakap tu terang, kadang dia merosakkan rumah tangga tu, sebab beza-bezakan. Balik raya macam ni, rumah bilik ada 3, aircon ada 1. Bilik aircon. Dia pilih yang mana yang ulur paling banyak sekali. Bagusnya tidur bilik aircon. Kau bagi sikit, dia hujung sana kat depan TV tidur. So apa perasaan? Anak yang tidur depan TV lah abang long pula tu. Tapi sebab dia mungkin kewangan dia kurang, sumbangan dia kurang, macam ini benda-benda yang berlaku dalam kita kata. Sebab bila kita kahwin, kita masuk dalam keluarga tu. Kita bersama-sama dengan mak mentua, pak mentua, ipar duai dan kepelbagaian karakter. Nampak tu? Kita akan jumpa dengan abang ipar macam ni. Kita menjadi ipar macam ni. Jadi ini semua dia sebenarnya bagaimana kita nak menyesuaikan diri tau. Sebab tu kena belajar benda ni. Macam kes-kes yang dikendalikan oleh Tuan Haji sendiri kan. Masalah isu dia yang tak nak balik kampung ni ataupun berbalah disebabkan nak balik kampung. Adakah memang puncanya daripada suami isteri saja atau sebenarnya berpuncanya daripada akar-akar yang berlainan ini? Dia memang kata orang tu banyak faktor-faktor lah. Bukan saja suami isteri saja. Kadang masalah tadilah bila balik kampung mungkin dia rasa aku balik rumah mak engkau, bapa engkau tak berlayan aku, benda buat aku balik. Bapa aku nak balik. Kau nak balik, kau baliklah. Boleh tak isteri itu menyuarakan kepada suami? Contoh kalau dia tak selesa, start nak balik kampung abang sebab tak selesa apa semua. Ataupun penat nak asyik kena masak. All these things kan. Bagus soalan tu. Kita sebab tu kita suami isteri, kita tak ada kata orang tu rahsia. Bila dah kahwin, kita tak ada rahsia suami isteri. Takut suami terasa pula tu Haji macam mana? Masalah kita ni ialah masalah kata tadilah macam tadilah ego tadi tu. Dan ego kita si suami tu lah. Ego si suami. Kau jangan cakap banyak. Itu mak aku balik je lah. Benda kau sibuk. Dah habis. Jadi isteri balik dalam keadaan terpaksa. Jadi dalam keadaan tak happy. Kita nak gembira tau. Macam ni. Balik ni. Walaupun dalam kocek tak banyak duit, tapi kita balik gembira. Apa makna hari raya? Betul hari kemenangan bagi kita, umat Islam, betul? Jadi balik raya, seronok, jumpa macam-macam
atau adik-beradik, saudara mara semua. Jadi yang penting kat sini macam apa nama tadi? Show, panggil show. Show Show tanya tu kita suami isteri bincang macam ni berdua. Cerita lah kan. Seeloknya bercerita lah. Duduk dalam bilik bercerita. Abang macam mana? Yang macam mana? Apa? Kenapa you tak nak balik? Kenapa you tak nak balik? Kadang isteri nak cakap, kadang-kadang takut suami kecil hati. Nampak? Tapi suami pada masa ni dia kena ada good listener. Dan yang kedua mesti ada empati dan buang ego. Dengar betul-betul dan kalau boleh kita balik raya ni kita baliklah dalam keadaan happy, seronok, gembira dan kita rasa dan juga sebenarnya bila balik raya dan sembahyang ni mengembirakan ibu bapa. Nampak tu kan? Membira saudara, menghubungkan silaturahim. Okey, baik. Pahala besar. Ya, kebahagiaan sebenar itu terletak bersama dengan keluarga. Insya-Allah ya. Terima kasih Tuan Haji atas nasihat itu. Suatu nasihat bersandarkan kepada pengalaman dan juga bersandarkan pada pemerhatian juga insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji bersama dengan kami. Itulah dia nasihat kita bertolak ansur lah dalam membahagi-bahagikan mungkin penggiliran ataupun masa untuk bersama dengan sama ada keluarga mentua ataupun keluarga sendiri. Kadang-kadang sedih kan bila kita tengok ada keluarga yang ialah mula dengan pertelingkahan macam ni hingga menyebabkan pencaraian dan sebagainya. Sebenarnya ada je solusi untuk kita menyelesaikan konflik itu untuk memastikan keluarga kita lebih bahagia dan sebagainya. Tapi topik ni kita tak boleh nak rangkumkan semualah. Kahwin satu daerah pun tak menjamin. Itulah. Dia kena buang ego tu, kena ada empati kan. Saya Itu keyword saya. Teruskan pencarian ni. Okay. Baik, terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan kami. Kita nak berehat seketika Syu. Kita nak saksikan Marhaban Ya Ramadan. Kelebihan bagi orang-orang yang berpuasa. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dalam kita mengingati antara satu sama lain. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana puasa kita hari ini? Alhamdulillah. Kualiti sembahyang tarawih kita okey? Alhamdulillah. Tahniah, tamam. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita buat suatu benda, pekerjaan, kita dapat gaji, tiba-tiba dapat bonus. Seronok tak? Alhamdulillah. Kita puasa, dapat pahala. Tiba-tiba dapat duit raya lagi. Lagi seronok tak? Masya Allah. Bayangkan kita hari ini, umat yang serba-serbi lemah dan kerdil ini, kita dapat 5 kelebihan berbanding umat sebelumnya. Tak percaya? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sabda Nabi SAW, "U'tiyat ummati 5 khisal fi syahri Ramadan lam yu'taha ummatun ghairahun khuluf." Ila akhir hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada hadis ini ialah tidak diberikan sebelum umatku ini 5 perkara yang mana umatku hari ini memperoleh 5 perkara terutama di dalam bulan Ramadan. Pertama, mulut orang yang berpuasa harumnya seperti bau kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, malaikat beristighfar sepanjang orang itu berpuasa sehingga dia berbuka. Yang ketiga, Allah sentiasa menyediakan dan memperhiaskan syurga untuk orang yang berpuasa. Yang keempat, syaitan-syaitan diikat, dibelenggu. Dan yang kelima, mereka akan mendapat pengampunan pada malam-malam akhir. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, berarti kita yang duduk pada bulan Ramadan bukan hanya sekadar Allah tak makan ustaz, Allah lapar ustaz, Allah jaga mata ustaz. Itu fizikal yang kita nampak. Tapi sebenarnya jauh lebih besar daripada itu jaminan yang Nabi berikan kepada kita bahawa ada 5 perkara yang kita akan dapat berbanding umat yang sebelumnya. Maka berebutlah untuk kita dapat kelima-limanya. Sedangkan dalam masa yang sama, ustaz saya puasa tak boleh berus gigi, tak boleh gosok gigi, bau kasturi ke? Ini jaminan daripada Nabi SAW. Tapi jangan pula cuba-cuba pergi hembus baunya pada kawan, meninggal kawan tu. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, hanya orang yang berpuasa memperoleh kelebihan ini kerana ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara.
macam sim yang ada, mesti faham mana dilabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Baik, kita bersua kembali. Kali ini kita nak bercakap berkenaan kesedaran, berkenaan penjagaan dan juga sokongan kepada mereka yang hidup dengan HIV ataupun people living with HIV. Jadi dalam konteks ini sebenarnya apabila teknologi perubatan sudah pun berubah, jadi bagaimana kualiti kehidupan bagi mereka yang hidup dengan HIV juga sudah semakin baik. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkenaan sokongan sosial mereka yang hidup dengan HIV, bersama dengan saya adalah Tuan Muhammad Hasri Muhammad Hakisu, paramedik, kaunselor HIV ataupun AIDS. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Bila kita bercakap berkenaan stigma ataupun dogma berkenaan HIV ini, seringkali orang mengatakan, oh ini adalah sesuatu yang amat menakutkan. Tetapi apabila banyak diberikan advokasi, teknologi perubatan dan juga kemajuan perubatan, sebenarnya yang hidup dengan HIV sudah boleh hidup seperti manusia normal. Betul. Jadi sebagai permulaan Tuan, mungkin boleh kongsikan pengalaman Tuan sendiri menyantuni dan juga membantu mereka yang hidup dengan HIV. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya betul kata Tuan tadi. Memang kalau kita bandingkan dulu sebelum 2010, teknologi perubatan ni mungkin belum lagi berkembang untuk macam terutamanya dekat negara-negara di sebelah Asia ni lah. Yeah. Okey, walaupun di luar negara sebenarnya dah lama, tapi untuk kita 2010 ke atas ni teknologi tu dah makin canggih. Jadi dengan rawatan ubatan HAAT yang kita panggil sekarang ni, HAAT tu adalah highly active antiretroviral therapy, yang mana pesakit HIV ni kena makan ubat tu seumur hidup. Yang ni aim dia adalah yang utama sekali adalah untuk improve quality of life. Untuk tingkatkan dia punya quality of life tu sendiri. Dan kita tak dengar dah macam zaman dulu sebelum 2010, okey, kalau pesakit HIV ni akan terlantar dekat katil je, akan menunggu masa untuk mati. Tidak, itu dulu mungkin, tapi sekarang ni dengan kecanggihan teknologi yang kita ada, dan sekarang even kita dah ada dalam bentuk injection pun, cuma belum dikembangkan lagi ke seluruh dunia. Hanya ada beberapa negara tertentu yang dah mula menggunakan injection, cuma disebabkan kos yang tinggi. Jadi mungkinlah saya rasa negara-negara di sebelah Asia ni akan lambat sikit dari segi itu. Tapi kita dah ke arah itu. Betul, kita ke arah itu. Cuma untuk kita memberikan kesedaran supaya stigma itu tidak berterusan, membanding kita bezakan HIV dan juga AIDS. AIDS ini adalah fasa selepas HIV. Betul. Kalau sekiranya tidak mendapatkan rawatan, apabila daya ketahanan tubuh itu sudah pun terlalu lemah dan akan terdedah kepada jangkitan-jangkitan oportunistik. Betul. Jadi sebenarnya perkara ini boleh dicegah kalau mengambil rawatan, adhere to the treatment ataupun mengikut nasihat doktor. Jadi apa yang boleh dibantu, yang boleh disokong kepada mereka yang hidup dengan HIV ini supaya mendapatkan kehidupan yang berkualiti, tubuh badan yang sihat dan juga persekitaran yang sihat. Okey. Jadi sebagai masyarakat untuk hari inilah, bagi saya yang paling utama dan paling penting sekali adalah kita punya awareness dalam masyarakat kita sendiri. Itu yang paling utama, sebab masih ramai lagi yang confused, yang tak tahu HIV tu dengan AIDS sama ke. Macam tadi Tuan sebut OI tadi pun, opportunistic infection, saya rasa tak ramai yang tahu. Saya pun jarang sebut perkataan tu. Jadi sebenarnya HIV adalah virus dan AIDS tu adalah jangkitan, kira macam jangkitan terakhir untuk jangkitan HIV itu, tetapi masih boleh di reverse. Jadi orang yang ada HIV mesti akan tak semestinya ada AIDS, tapi orang yang ada AIDS confirm ada HIV. Hanya HIV yang menyebabkan AIDS. Dan kriteria AIDS itu sendiri sebenarnya salah satunya adalah opportunistic infection, yang dapat jangkitan opportunistic disebabkan dia punya antibody dah mula rendah disebabkan attack daripada virus itu sendiri. Jadi untuk sokongan itu bagi saya yang pertama sekali awareness yang paling penting, dan yang kedua sebenarnya masih ramai juga yang tak tahu kita ada rawatan percuma untuk semua klinik kesihatan di seluruh Malaysia. Di mana-mana, Sabah Sarawak termasuk sekali, daripada Johor ke Perlis pun memang kita ada rawatan percuma di seluruh klinik kesihatan. Jadi tak ada masalah untuk dari segi rawatan. Untuk warga negara hanya cuma perlu bayar RM1 sahaja. Jadi itu satu pendekatan yang bagus daripada Kementerian Kesihatan sejak bertahun-tahun
tahun dululah semua rawatan pun untuk kencing manis, darah tinggi pun semua bayar RM1 je kan. Jadi itu bagi saya satu pendekatan yang bagus dan satu tindakan yang bagus daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lah daripada dulu lagi. Dan dari segi masyarakat, bagi saya knowledge tu sangat penting untuk kita bantu mereka. Dan cara yang lain juga, usaha kecil di social media bagi saya sangat penting. Macam apa yang saya buat dah selama 3 tahun ni dan bersama juga dengan kaunselor-kaunselor yang lain. Jadi kita cuba tingkatkan awareness. Yang penting kalau basic kita tahu, contohnya HIV beza dengan AIDS, cara jangkitan dia yang paling penting. 4 cara sahaja jangkitan untuk HIV ni. Takkan ada cara yang lain. Macam ada orang kata, kalau saya share makan minum dengan dia boleh ke? Kalau saya basuh baju dengan dia jangkit ke? Masih ada lagi. Di zaman 2024 ni masih ada lagi orang yang tak tahu benda tu. Jadi kita kena bagi awareness dan kena tahu dulu benda yang basic, dan baru kita boleh as a society kita boleh menyokong mereka dari segi sosial dan lebih mendalam lah. Bercakap berkenaan jangkitan itu, kami seringkali bersama dengan bahagian kawalan penyakit, Dr. Anita juga pernah hadir ke sini berkenaan tentang perawatan yang disediakan, iaitu pre-exposure dan post-exposure. Khusus untuk mungkin mereka hidup dengan HIV yang ingin berkahwin, ataupun ada yang dah tanya apakah nanti akan menjangkiti isteri atau menjangkiti anak dalam kandungan. Jadi bagaimana penjelasan kepada, memberikan nasihat kepada mereka yang mendirikan rumah tangga, berpasangan dan juga melahirkan zuriat, tuan? Okey. Jadi untuk pre-exposure prophylaxis itu sendiri bermaksud langkah pencegahan daripada HIV. Maksudnya pre iaitu sebelum melakukan sesuatu yang berisiko lah, maksudnya seks dan sebagainya. Kita ada satu term yang kita panggil sebagai PrEP. Selain daripada, kalau dulu kita fokus kepada pemakaian perlindungan seperti kondom lah, tapi sekarang kita ada PrEP. Dan juga PrEP tadi, post exposure prophylaxis, yang kita ambil selepas kita expose dengan jangkitan. Maksudnya kalau apa-apa berlaku yang tak diingini ke, yang tanpa kerelaan ke, kita ada rawatan post exposure prophylaxis. Jadi untuk pre exposure prophylaxis tu untuk orang yang negatif HIV, contohnya serodiscordant couple. Serodiscordant couple ni maksudnya kalaulah seorang pesakit HIV itu nak berkahwin dan isteri dia ni khuatir yang suami dia ni mungkin tak disiplin dengan rawatan, ataupun memang awareness pada dia tu sendiri memang dah tinggi, memang dia nak ambil PrEP tu sendiri. Jadi memang disediakan untuk isteri lah. Ataupun zaman sekarang ni semua sedia maklum, kebanyakannya daripada hubungan lelaki dengan lelaki. Jadi ada juga yang partner dan sebagainya. Jadi mereka pun digalakkan untuk ambil PrEP tu juga. Bukan kita nak menyokong apa yang dia orang lakukan, tapi itu sebagai langkah pencegahan untuk kita kurangkan risiko jangkitan. By 2030 ni kita nak kalau boleh dah tak ada jangkitan baru untuk HIV. Kita tak dengar dah ada ada kes baru. Macam sekarang ni kalau kita tengok dah 1 bulan mesti ada. Sekarang ni kita nak 2030 kita tak dengar dah ada jangkitan baru. Dan yang kedua, aim yang kedua adalah kita nak zero AIDS. Kita dah tak dengar perkataan AIDS. Maksudnya dengan pesakit HIV yang ada setakat 2024 ni, kita nak mereka ni sentiasa sihat dan takkan sampai ke peringkat AIDS. Mungkin faktor kematian dia tu disebabkan cara lain, bukannya disebabkan AIDS. Itu aim kita yang sekarang ni. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang masih belum memahami atau sukar untuk memahami keadaan mereka yang hidup dengan HIV ini. Dari segi penerimaan, stigma. Kalau dulu kita kata kalau HIV itu nanti akan terlantar, berkudis-kudis dan sebagainya. Tapi itu adalah stigma. Kali ini rawatan sudah semakin maju dan mereka boleh hidup seperti manusia biasa. Jadi apakah stigma ini boleh ditangani kalau sekiranya penerimaan keluarga, penerimaan pesakit itu sendiri berada pada tahap yang optimum? Bagus, memang saya setuju. Saya nak kongsikan satu cerita yang mungkin boleh relate dengan soalan ini. Yang mana stigma, betapa kuatnya stigma pada hari ini 2024 ni. Saya dapat cerita daripada kawan saya yang bekerja di unit NICU, maksudnya mungkin baby pramatang ataupun baby yang lahir awal dan sebagainya kan. Yang mana lahir daripada ibu yang mengidap HIV. Jadi lahir je baby tu, minta maaf saya kata, kebanyakan staf tak nak pegang pun baby tu. Sehingga tahap itu, baby yang baru lahir baru berapa jam, usianya baru berapa jam, baru berapa hari,
dah didiskriminate sampai tahap itu. Maksudnya betapa teruknya, mungkin betapa kurangnya knowledge lagi rakyat kita ni, masyarakat kita ni sampai tahap itu. Jadi siapa yang nak tolong baby tu? Sedangkan HIV tidak berjangkit melalui sentuhan. HIV berjangkit melalui 4 cara sahaja, termasuk seks dan juga perkongsian jarum suntikan dan juga blood transfusion ibu kepada anak, tapi melalui sentuhan tidak. Jadi apatah lagi airborne? Betul, airborne tidak. Betul. Sedangkan COVID, TB dan juga airborne yang lain lagi lebih bahaya. mudah. Betul, lagi kita duduk sebelah satu bilik boleh jangkit. Kita duduk dekat batuk boleh jangkit. Sedangkan HIV tidak. Jadi bagi saya stigma tu masih tinggi. Saya tak nafikan benda tu, terutama di kalangan staf sendiri, staf-staf kesihatan. Maksudnya kita saya dapat banyak aduan dan sebagainya. Saya bukan jaga bahagian aduan, tapi saya selalu orang luahkan dan sebagainya. Macam mana pandangan orang, macam mana orang perli. Jadi bila ada benda-benda yang macam ni, orang dah tak nak rawatan. Orang dah tak nak pergi. Orang cakap, kalau aku pergi nanti, orang akan pandang sinis, staf akan marah-marah dan sebagainya. Jadi, bagi saya, stop stigma, stop discrimination. Selalu orang dengar benda tu, tapi nak buat tu susah. Okey, Tuan. Mungkin ruang ini bukanlah untuk kita menggalakkan apa yang dikatakan sebagai yang batil ataupun yang salah. Betul. Tetapi untuk memastikan agar masyarakat kita tidak mendiskriminasi ataupun mereka yang hidup dengan HIV boleh hidup dengan suatu keadaan yang lebih baik. Jadi apa mungkin di kesempatan ini nasihat supaya kita menjadi manusia yang lebih berfikiran positif dan juga melihat perkara itu sebagai suatu pengajaran untuk kita dan juga hikmah untuk mereka yang menerimanya. Okey. Pada saya macam ni, kita kena pandang HIV ini adalah penyakit. Jangan pandang HIV ni apa sebab dia LGBTQ, seks bebas. Kita jangan pandang yang tu. Kita benci pada perbuatan tapi jangan benci pada orangnya, betul kan? Jadi ultimately dia tetap penyakit. Jadi untuk sama juga kalau saya bawa semua untuk renungkan balik, darah tinggi, kencing manis, dua ni yang paling high ni adalah disebabkan oleh lifestyle. Tak jaga pemakanan, lifestyle tak bersenam dan sebagainya, lifestyle. Jadi untuk orang yang dapat HIV ni, mungkin lebih 90% di dunia ini dapat HIV, bukan di Malaysia saja, di dunia ini dapat HIV disebabkan lifestyle dia dengan seks rambang dan sebagainya. Itu lifestyle. Itu antara dia dengan Tuhan lah. Jadi kita kena fikir benda tu adalah penyakit dan we have to do something. Kita kena take part, setiap orang kena take part. Sebab kita tak tahu dalam keluarga kita sendiri mungkin ada pesakit HIV. Kawan-kawan rapat kita sendiri mungkin ada pesakit HIV. Dalam satu bilik, mungkin kita duduk satu bilik ada 100 orang, mungkin saya boleh katakan 50 orang ada HIV, tapi dia sihat. Jadi kenapa kita nak discriminate orang-orang ni? Jadi diorang ni akan jadi putus asa, patah semangat, memang dah dalam keadaan down, jadi ditolak, ditekan lagi sampai akhirnya tak nak rawatan. Baik, satu perkongsian yang baik. Apa yang boleh kita titipkan, kalau tidak mahu berkongsi beban, jangan menambah beban kepada orang lain. Terima kasih Tuan Hasri kerana bersama dengan kami. Satu perkongsian yang baik, insya-Allah. Teruskan memberikan advokasi berkenaan isu-isu sokongan kepada mereka yang hidup dengan HIV dan juga AIDS ini. Terima kasih bersama kami. Kita nak ke cerita pagi Kedah berkenaan tentang Bahulu Kampung Huma. Apakah antara yang menariknya bersama dengan Firdaus Mohtar. Jadi sama-sama kita saksikan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kini Musi Cerita Pagi. Selamat pagi Malaysia. Saya kini berada di perusahaan Bahulu Kampung Huma di Taman Keladi Sungai Petani. Dan bercakap mengenai Bahulu, kereta tradisional ini sebenarnya menjelang Syawal ini mendapat permintaan ramai. Selain itu saya bersama dengan pengusahanya, iaitu Puan Rozita Bakar. Baik, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baik, ceritakan sedikit mungkin sejak bila mula mengusahakan Bahulu di Kampung Huma ni? Bahulu Kampung Huma ni kita mula pada tahun 2000 secara kecil-kecilan. Bila dah permintaan dah semakin bertambah, kita buat pinjaman daripada tekun, mara, kemudian kita daftar bawah Jabatan Pertanian dan KEDA. Dari situ kita tambahlah peralatan dan barang-barang yang perlu kita sediakan. Baik, mengenai Bahulu Kampung Huma ni macam mana mungkin ada resipi dia tu? Ceritakan sedikit. Resipi dia kita ambil dari mak lah.
Kemudian kita buat secara moden. Kalau mak dulu dia guna dapur arang, sabut. Tapi bila kita dah buat ni, kita guna mesin lah, mixer. Dia cepat sikit lah. Daripada bakar tu dia jadi lambat. Bila kita guna mesin ni, dia dah jadi cepat lah. Sekali kita putak tu, dalam masa setengah jam saja dah kita boleh guna tepung yang kita bakar, kita putak. Mengenai Bahulu Kampung Rumah ni, bagaimana dengan permintaan untuk bagi musim perayaan dan juga musim mesin yang biasa dilalui? Kalau musim biasa kita gunakan macam telur tu dari 3,000 biji ke 4,000 biji sehari. Tapi bila musim perayaan ni kita terpaksa gandakan sehingga 9,000 hingga ke 10,000 biji telur. Dan difahamkan juga mungkin untuk menjaga kualiti bahulu ni, bagaimana tu? Untuk kita nak jaga kualiti, kita terpaksa gunakan tupperware yang macam ni. Untuk kita jaga dia tak mudah pecah, ketahanan dia tu lebih tahan lah. Daripada 2 minggu tu bolehlah sampai 3 minggu tahan ni dia lah. Baik, mungkin kita difahamkan juga ada membuat bahulu cenderahati tu. Sertakan sedikit. Selain daripada bahulu yang kecil-kecil macam ni, kita ada buat bahulu hantaran untuk pertunangan atau untuk kahwin lah. Lagi satu kita ada buat untuk cenderahati bagi kat tetamu tu. Kita panggil yang tu bahulu kemboja. Bahulu kemboja ni yang setengah orang minta, customer mereka minta yang biasa, yang duduk dalam plastik, yang pack dalam plastik. Yang setengah dia minta yang kita pack dalam beg yang kotak tu. Dah ada semualah, selamat pengantin baru semua kat situ. Baik, itu saja yang saya dapat kongsikan Mesti Cerita Pagi Bahulu Kampung Rumah di Taman Keladi Sungai Petani ini. Kembali berdarakan penyampai di Angkasa Puri di sana. Silakan. Bila nak raya ni kan memang banyak perkara yang perlu dipikirkan untuk persiapan hari raya, antaranya kuih muih seperti yang kita kongsikan. Anda boleh ataupun selalunya antara kuih raya mendapat pilihan adalah bahulu lah. Tapi selain daripada kuih-kuih, antara persiapan lain yang perlu kita siapkan ataupun sediakan menjelang perayaan Hari Raya Aidilfitri adalah bagaimana untuk kita berketerampilan cantik, kemas dan sebagainya, juga sesuai untuk anda. Jadi hari ini kita nak memberikan fokus lebih kepada pilihan warna. Apakah warna sesuai untuk anda kelihatan lebih berkeyakinan, lebih berketerampilan? Hari ini kita bersama dengan seorang tetamu di studio untuk berkongsi apakah tip-tip yang boleh dikongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu Afiqah Muhammad Haida Fitri, perunding imej dan juga warna yang bertauliah. Maksudnya ini bukan perunding imej yang kita bawa dari TikTok ya. Ini memang yang bertauliah, yang berkelayakan untuk berkongsi berkaitan topik kita hari ini, pemilihan warna di Hari Raya Aidilfitri. Fika, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, saya sebut TikTok tadi kan kenapa? Sebab saya rasa trend untuk pemilihan colour ni dia bermula di TikTok yang dibawa daripada Korea Selatan, di mana ramai sebenarnya influencer, pempengaruh media sosial yang pergi ke South Korea, Korea Selatan ni untuk mendapatkan perkhidmatan ini, untuk melihat warna apakah yang sesuai dengan mereka. Tapi sekarang tak payah terbang jauh, kat Malaysia pun ada sebenarnya. Jadi Fika, kau boleh kongsikan sikit sebanyak, kita mulakan latar belakang dululah, bagaimana sebenarnya warna ini boleh mempengaruhi rupa paras seseorang itu? Okey, so untuk warna ni actually kita ada beberapa warna lah, yang mana basic about colour ni kita kena tahu dia warna warm ataupun warna cool. Okey, so kita mesti kena tahu kita ni ke arah warm atau cool. Jadi usually kita akan nampak kita punya skin tone luaran lah, yang mana dia boleh sunburn, dia boleh merah, tapi undertone kita memang tak boleh nampak. Jadi yang boleh react dengan dia adalah warna lah. So bila kita nak tahu warna yang sesuai dengan kita, mesti kena tahu kita punya undertone warm ataupun cool. So kita mesti kena tengoklah
test, you buat color analysis, ataupun ada beberapa cara yang mungkin kita boleh kongsikan kejap lagi untuk tahu secara basic you adalah warm ataupun cool. Itulah yang asasnya permulaannya untuk kita mengenal pasti apakah warna sesuai untuk kita. Betul. Kan? Okey, memang pembahagiannya ada dua, warm dengan cool. Bagaimana untuk kita mengenal pasti undertone kita berada dalam kategori yang mana satu? Okey. So dia ada beberapa cara lah yang mana sekarang ni kita sebagaimana kita tahu warna ni dia tengah viral kan? Tapi sebenarnya dia dah ada dari dulu lagi, dah lama dah. Cumanya sekarang ni mungkin sebab kuasa social media kan? So macam mana kita nak tahu kita ke arah warm ataupun cool, ada beberapa cara yang mana yang biasa famous kita dengar, tengok you punya veins. Maksudnya you punya urat. Tapi itu tak accurate sangatlah. Yang kedua adalah mungkinlah you boleh nampak buat masa sekarang ni you boleh test tengok kalau you pergi bawah matahari pantai ke kan, you akan lebih gelap ataupun merah. Okey. So kalau gelap tu warm. So kalau gelap you might be warm lah. Merah cool. Kemungkinan lah. Jadi untuk lebih accurate kita kena buat draping session which is test setiap satu warna yang ada. So kita pun usually lah yang warm undertone dia lebih sesuai dengan warna-warna yang warm juga. Contoh warna-warna warm adalah warna any colours yang ditambah dengan kuning atau merah. Contohnya purple yang ditambah dengan kuning dia jadi terang sikit kan. So itu adalah warna-warna warm. Jadi warna-warna sejuk adalah warna-warna yang ditambah dengan warna-warna biru, putih atau hitam. So itu adalah warna-warna sejuk. So kalau yang warm undertone ataupun cool undertone, mereka lebih sesuai dengan suhu warna yang sama dengan mereka. Jadi untuk tahu warna kita, actually ada banyak step. Yang tahu temperature ni satu step je. So yang step kedua adalah kita nak tengok value yang lebih sesuai dengan warna gelap atau warna terang, and then your intensity. So that's why kita memang kena ambil sertifikat lah. Untuk tu kita just cannot simply letak something, lepas tu okey ni sesuai, ni tak. Macam tu. So baru kita dapat colour palette kita. Tapi adakah tekstur kain itu akan memainkan peranan terhadap reflection of the colour kepada kulit kita dan sebagainya? Okey, so kalau material ni dia lebih kepada nampak kita lebih besar atau kecil, dan lebih formal atau tidak formal. Kalau nak dikatakan tentang material lah. Tapi kalau warna tu basically dia adalah campuran warna sahaja. So kalau material, contoh warna cool, material satin. Jadi kita akan lebih fokus pada kepala dan kita akan nampak lebih besar. Faham. Okey. Maksudnya tekstur itu dah akan menambahkan lebih kepada penampilannya lah. Tapi color tu masih lagi maintain ikut undertone. Okey, baik. Di hadapan kita ni ada contoh kain yang dibawa lah kan. Kalau Fika boleh kongsikan ini tone macam mana ni? Warm ke cool? Kalau tanya saya nampak warna je lah. Saya bukan pakar dalam bidang ni kan. Kalau Fika boleh kongsikan sikit jenis-jenis kain yang dibawa hari ni. Sesuai kepada mana? Kenapa ada macam silver, ada gold, macam mana pula kategori ni? Okey. So untuk usually lah dalam session kita akan test cari you punya temperature which is suhu kulit, bukan suhu badan suhu kulit. So kita akan test dengan silver or gold. So yang first step ni akan test dengan silver atau gold. And gold. Lepas tu kita ada few step lagi untuk test dengan satu wakil daripada warna sejuk, satu wakil daripada warna panas. Jadi kita akan tengok dia punya result yang mana lebih cantik. So bila kita pakai warna, kita nak warna tu buat skin kita lebih glowing, lebih even skin tone, lebih naik seri. You boleh tunjuk contoh ke? You can do it. You boleh buat kat diri you sendiri ke? Dia memang kena test dekat muka ke? Because kita tengok kat video kat TikTok. Orang semua kain dia letak dekat dada kan? Memang kena test dekat muka atau sebenarnya dekat bahagian kulit lain pun boleh? Sebenarnya kita memang diajar oleh akademi lah, yang mana saya punya sertifikat daripada Canada UK. So kita diajar untuk buat pada naked face. Sebab kalau kita make up, takut dia tak accurate. Dia dah alter the colour of the skin. So foundation pun sebenarnya kena ikut warna undertone. Cool or warm. So that's why sometimes ada orang yang, sebab kita nak raya ni kan, so ada orang
orang yang dia pakai foundation nampak kelabu. So mungkin tak suits well dengan dia punya undertone. Jadi itu sangat penting lah kita, kalau boleh dalam gambar kita tak nak nampak kelabu, tak nak nampak greyish. So penting juga makeup pun sangat penting lah. Yelah, takkanlah kita nak try beli satu-satu makeup tu kan. Kalau ada 5 colour, takkan nak beli 5 colour. Dah berapa mubazir tak boleh pakai kan. Jadi better buat colour analysis dulu. You spend on here and then that's it. Your entire life the colour tu dia takkan berubah kan. Like maksudnya kalau kita buat sekali colour analysis tu, bila kita dah tahu, bila kita dah tahu you punya undertone, dan you punya palette, you punya season, you punya contrast, you punya value, you kecuali you ada dripping whitening ke apa kan, tapi undertone memang tak akan berubah lah. Jadi you buat ni sekali saja seumur hidup, sebab you akan jimat banyak sangat duit daripada second guessing ini adalah colour you ataupun tidak. Lagi-lagi wanita. Faham. Memang suka beli warna yang lawa, nampak lawa. Tapi bila pakai tak sesuai kan? Faham. Itu yang jadinya macam kita tengok macam cantiknya artis tu pakai, cantiknya pelakon tu pakai. Betul. Pasalnya colour tu kena dengan undertone dia. Maksudnya kita betul. Tak masuk faktor lain lah kan, saiz badan dan sebagainya. Betul. Itu saiz badan tu kita topik untuk image. Maksudnya saya ada buat jugalah seluar yang sesuai dengan you, baju yang sesuai dan sebagainya. Okey. Bagus Fika, ni kita ada perkhidmatan macam ni di Malaysia kan. Okey, kita dah tahu kita punya undertone tu satu hal kan. Kadang-kadang ada yang trend sekarang ni dia mix and match colours kan. Especially untuk wanita yang bertudung kan. Kadang baju kurung dia lain, tudung dia warna lain kan. Macam mana pemilihan colour macam tu? Okey. So tips untuk hari raya nanti in case kalau sesiapa yang ada baju yang printed. Okey, dan ada warna di baju dia tu. So tips dia, kalau you nak cari warna tudung, you ambil warna baju yang paling sikit dekat baju you, jadikan warna tudung. Jadikan warna tudung. Jadi dekat situ kita akan lebih kontra lah. So kita tak nak warna-warna yang kita dah pakai dia punya warna tanah tu hitam, lepas tu kita pakai hitam. Selalunya macam tu. Orang kita memang suka warna tanah biru, dia ambil warna biru. Sebenarnya kita ambil warna yang paling sikit di baju kita, jadikan sebagai tudung. Ini applicable untuk hari raya lah. Kalau yang formal dan tak formal tu lain pula cerita dia. Okey lah, topik kita hari raya dulu Ya, hari raya sebab nak dekat raya kan. Kalau masuk topik formal nanti dia dah lain pula perbincangan kita hari ni. Betul lah. So, topik kita adalah hari raya. Okey, itu satu hal. Satu lagi macam contoh macam yang Fika kongsi tadi, memang ada setengah orang tu dia sesuai dengan warna yang tertentu saja. Betul. Tapi kadang kalau pemilihan baju warna yang bercampur, macam mana jadi tu? Contohlah kan, ada 3 colour sesuai untuk dia dalam design baju tu. Tapi ada contoh lagi 2 colour tak sesuai. Boleh ke buat pemilihan baju seperti itu? Boleh. Tapi make sure you dah tahu you punya palette lah. Contoh palette kita ada season. Which is dekat sini kita ada 4 season lah. Okey. Colour pun ada season spring, summer semua tu kan? Yes, betul. So ini adalah winter, this is spring, this is autumn, spring and summer. Tak nampak. Cuba pusing depan sikit. Kamera tak nampak. Sini. Depan ni. Okey, ada 4 Yes, ada 4. So winter, spring, autumn and summer. Okey. So untuk saya bagi tips sikit ya. Untuk yang warm undertone, okey, you kemungkinan adalah autumn ataupun spring. Dia tak boleh dua-dua sekali? Boleh, mungkin second colour you. Faham. I mean your second option. Tapi kita still kena check you punya value, contrast and intensity you lah. Maksudnya tahap keterangan warna, kekusaman warna you macam mana. So kalau you cool undertone, you might be winter or summer. Jadi dekat sini kita dah memang ada palette tu untuk season. So jadi tak payah pening-pening. Just hafal je lah warna palette you. Faham. Yang kain banyak-banyak ni cuma untuk menentukan you warm ke cool kan? Yes, untuk buat test. Lepas tu bila dah decide, and then we know which category we are dalam 4 kategori ni lah. Faham? Okey, dalam satu keluarga tu kan, kan mungkin ada 2-3 orang anak perempuan. Boleh jadi ke 2 warm, 1 cool, 1 warm, cool, bercampur kan? Tu selalu satu keluarga tu, yelah contoh kalau buat colour analysis kan, it's gonna cost a bit. You know, kadang-kadang kalau contoh kakak je dah buat, perlu tak adik-adik je buat kot lah, dia sama undertone ke atau boleh jadi berbeza ke? Dia kemungkinan besar boleh sama tapi boleh berbeza. Contoh dia mungkin sama undertone tapi lain value. Tahap keterangan dan kecairan ataupun kegelapan warna tu berbeza setiap orang. Sebab takkan satu family tu semua warna kulit sama. Skin tone sama. Still dia kena buat dia punya colour analysis jugalah. Cumanya kalau contoh parents mak
Warm, bapa cool, anak kemungkinan boleh neutral atau more lead to cool atau more lead to warm. Oh, neutral pun ada juga? Ya, neutral ni tengah-tengah tapi dia mesti kena ada satu berat sikit. Mesti kena ada berat juga. Dia tak ada macam macam tu. Kalau contoh tadi Fika kongsi ada, yelah kadang-kadang kita kat Malaysia kan matahari banyak. So kita dedah dengan sun rays, UV dan sebagainya. So itu akan mempengaruhi warna kulit you kan? Yes, warna kulit yes, but undertone tidak. Oh, so walaupun contoh you getting tan because exposure daripada UV, so undertone colour itu mesti palette mesti sama lah sebenarnya. Oh, dia takkan merubah you punya struktur kulit. Faham. Sebab dia memang dah dalam di kita punya pigment tu. Okey, ni kita dah rangkumkan secara ringkas saya bagaimana sebenarnya pemilihan warna yang anda boleh buat untuk hari raya nanti. Ringkas ni itulah kita boleh tengok vein kita ataupun apa lagi, banyak lagi lah yang dikongsikan oleh Fika tadi kan. Ini kesempatan kita. Terima kasih Fika cerita hari ini. Sama-sama. Secara ringkas untuk membantu penonton Saat Pagi Malaysia, terutama wanita di luar sana untuk kelihatan lebih menawan dan juga berketerampilan cantik menjelang Hari Aidilfitri nanti. Baik, seterusnya kami nak bawa anda ke Met Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej serta angin semasa. Baik, fasa peralihan monsun telah bermula dan keadaan angin di rantau negara ketika ini diperhatikan lemah dan juga dari pelbagai hala. Boleh memberikan kesan kejadian ribut petir dan juga angin kencang serta hujan lebat, terutamanya melibatkan bahagian pedalaman dan juga pantai barat Semenanjung, selatan dan juga tengah Sarawak serta melibatkan bahagian barat negeri Sabah. Walau bagaimanapun masih lagi terdapat beberapa kawasan terutamanya di Semenanjung Malaysia yang masih lagi boleh menerima suhu maksima harian melebihi 35 darjah Celsius dan keadaan cuaca yang lebih lembap ini dijangkakan boleh meredakan sedikit keadaan cuaca panas yang sedang berlaku pada ketika ini. Baik, melihat pada paparan imej gemar radar yang terkini pula diperhatikan ketika ini keadaan cuaca adalah cerah di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia dan keadaan hujan yang berlaku di Pahang dan juga timur negeri Johor sejak dari awal pagi tadi kini sudah reda sepenuhnya. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula diperhatikan keadaan cuaca hujan lebat beserta ribut petir masih lagi sedang berlaku di sekitar bahagian tengah negeri Sarawak ini yang dijangkakan boleh berterusan sebelum ianya beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Bagi petang nanti pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta ribut petir berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan bahagian pedalaman negeri Kelantan dan juga utara Semenanjung. Selain hujan lebat beserta ribut petir yang turut berpotensi untuk berlaku, melibatkan bahagian pedalaman negeri Pahang, negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, negeri Sembilan dan juga Johor pada petang nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, Met Malaysia menjangkakan keadaan hujan lebat beserta ribut petir berpotensi untuk berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak serta melibatkan bahagian pantai barat, Kudat dan Sandakan negeri Sabah pada petang nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
yang mulia telah pun tiba, bersama merayakan rahmatnya, bermaaf-maafan dibagi raya, lupakan segala kekilafan. Indahnya bila semua bersama, yang jauh pulang ke desa demi keluarga, meraih bahagia di hari raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, meraihkan sebulan berpuasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, mensuci segala dosa sesama kita. Beri hamdan doa buat yang tiada, kesyukuran kita zahirkan, oh kepadanya. Takbir berkumandang di pagi raya, suara bergema, laungan bersama, pinjamkan telinga, mendengar pesanan agar damai terus berkekalan. Berganti senyuman, bersalam-salaman, nikmati hidangan, oi berpinggan-pinggan, Syawal yang menjelma, disambut gembira, ucapan selamat Hari Raya. Hari yang mulia telah pun tiba, bersama merayakan rahmatnya, bermaaf-maafan dibagi raya, lupakan segala kekilafan. Indahnya bila semua bersama, yang jauh pulang ke desa demi keluarga, meraih bahagia di hari raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, meraihkan sebulan berpuasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, mensuci segala dosa sesama kita. Beri hamdan doa buat yang tiada, kesyukuran kita zahirkan, oh kepadanya. Takbir berkumandang di pagi raya, suara bergema, laungan bersama, pinjamkan telinga, mendengar pesanan agar damai terus berkekalan. Berganti senyuman, bersalam-salaman, nikmati hidangan, oi berpinggan-pinggan, Syawal yang menjelma, disambut gembira, ucapan selamat Hari Raya, ucapan selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Okey, saya agak tertanya, kenapa tak kala orang lain sibuk bergembira di halaman rumah, awak di atas rumah? Sebab saya menyambut kehadiran tetamu. Itu memang I punya, orang kata apa, karakter setiap kali ada muzik video raya. Menyambut tetamu lah. Orang panggil I gadis tingkap. Setiap kali syuting lagu raya je mesti I kat tingkap. Okey, nanti kita play yang 2 tahun sudah punya muzik video raya yang kami rakam ya. Shu di balik tingkap. Memang itu pot yang paling spesifik untuk Shu. Okey, itu saja. Itu berkenaan tentang muzik video dari Berita Awal Semasa dan Seksyen Awal Semasa kita kongsikan bersama dengan anda. Di samping itu juga kita nak kongsikan pakej dari Brunei berkenaan Bazar Ramadan. Ya, kita nak tahu macam mana agaknya Bazar Ramadan di sekitar Brunei. Sama tak dengan kita? Jom kita saksikan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan dan salam sejahtera untuk bis kita di rumah sana. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membawakan ada satu pendekatan mengenai suasana di bulan Ramadan sempena pertukaran RTB dan RTM. Mahu tahu apa dia? Mari kita ni saksikan. Suasana bulan Ramadan ini amatlah berbeza dari bulan-bulan yang lain. Ianya memberi kita sedikit refleksi tentang kehidupan kita seharian dalam mengejar kejayaan dunia maupun akhirat. Bazar Ramadan yang saya kunjungi ini merupakan salah satu yang ada berdekatan dengan Bandar Seri Begawan dan telah wujud lebih dari 30 tahun lamanya. Ya udah, sekarang saya ingin mencuba mi asam pedas. Kalau di sini bis dorang buat semua original, dia punya mi apa semua. So latest sungkai kita ni cubalah. Menyebut tentang Ramadan, memang di antara yang dinantikan juga ialah Bazar Ramadan yang banyak dianjurkan di sekitar negara kita. Ini adalah kerana sesetengah peniaga hanya menjual makanan istimewa mereka khusus untuk di bulan Ramadan sahaja. Berbagai makanan-makanan tradisi sama ada moden ataupun yang baharu, di antaranya seperti kuih Malaya, kuih-kuih Melayu, kuih donat. Tidak lupa juga saya membelikan makanan kegemaran isteri dan anak yang sedang menunggu dan membuat persiapan di tempat kami ingin berbuka. Tempatnya sangat menarik dan memberi ketenangan, tapi itu cerita kemudian. Sekarang masanya untuk mencari juadah berbuka. Ais lemon satu. Nah, sekarang saya telah pun sampai di perkarangan Taman Mahkota Jubli Emas yang terletak lebih kurang 5 minit sahaja dari Bazar Ramadan tadi. Apa yang menariknya, ianya berdekatan dengan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Ya Auda, sekarang saya berada di perkarangan Taman Mahkota Jubli Emas untuk menantikan waktu berbuka. Kalau anda saksikan di belakang saya, ramai keluarga juga meluangkan masa bersama keluarga di sini sambil menunggu waktu berbuka. Jadi nanti selepas berbuka kita ni akan saksikan lagi apa yang terjadi di sini ya. Dihiasi dengan pemandangan kampung air, bunyi bot berdekatan dan hembusan angin yang menenangkan menjadikan tempat ini salah satu pilihan untuk orang ramai berbuka puasa. Di masjid ini, sesiapa sahaja dipelawa berbuka bersama-sama. Selain mengimarahkan masjid, ianya memberikan sedikit kesempatan untuk saling menyantuni pekerja-pekerja asing yang tinggal di negara Brunei Darussalam. Bulan Ramadan tahun ini, Masjid Omar Ali Saifuddin telah mengadakan suatu
tradisi yang dulu ditinggalkan, iaitu tradisi makan bersafrah. Jadi di antara tujuan pihak Masjid Umar Saifuddin mengadakan iftar Ramadan ini ialah untuk mengembalikan tradisi zaman dulu, iaitu di mana orang-orang Brunei makan secara bersafrah ataupun bersungkai secara bersafrah, itu duduk bersila. Maka tradisi tersebut diwujudkan semula untuk mengenang nostalgia Brunei dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Yaudah, saya baru saja selesai berbuka dan selepas ini saya akan mempersiapkan diri untuk menunaikan solat fardu dan juga solat sunat tarawih yang mana hanya berlaku di bulan Ramadan. Jadi agak rugi untuk kita ni melepaskannya ya. Jadi jom kita ni sama-sama solat. Suasana sebegini memang menjadi kenangan dan kegembiraan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Secara tidak langsung, ianya mengajarkan kita untuk sentiasa membuat kebaikan dan saling memerlukan di antara satu dan yang lain. Terima kasih Brunei untuk perkongsian dan juga bikisan yang disediakan khas buat Selamat Pagi Malaysia. Itulah suasana berbuka puasa di Brunei dan juga Bazar Ramadan di Brunei. Seterusnya kita juga nak menyaksikan bingkisan Ihya Masjid ataupun berkenaan Masjid Al-Aidin. Ya, kita nak kongsikan kepada anda lah ya. Sebab Ismail pernah cakap sebelum ni, tahun ni ramai yang buat masjid hopping kan. Kita pergi daripada satu masjid ke masjid terawih, untuk terawih, untuk merasai perbezaan terawih di setiap masjid, berbeza imam, suasana dan sebagainya kan. Jadi hari ini jom kita sama-sama saksikan ke Masjid Al-Aidin. Ini merupakan masjid yang bersejarah tersegam indah. Dan difahamkan berusia lebih 100 tahun. Jadi menarik ini, jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum penonton, bersama saya Munawar Azmi dalam Ihya Masjid. Dalam perjalanan Ihya Masjid kali ini, saya akan bawa anda ke sebuah masjid bersejarah di negeri Selangor yang usianya melebihi 100 tahun, iaitu Masjid Diraja Sultan Al-Aidin. Masjid ini terletak di Kampung Bandar, Jugra, Kuala Langat, Selangor dan ianya merupakan salah satu masjid diraja di negeri Selangor yang masih lagi diguna pakai oleh masyarakat sehingga ke hari ini. Jadi, ikuti saya untuk kita ketahui apakah keunikan seni bina dan juga sejarah yang melatari masjid diraja ini. Masjid ini dibina pada tahun 1908 ataupun 1908. Dibina mengikut
pengaruh ataupun seni bina Melayu Deli di Sumatera Utara yang banyak mengambil pengaruh daripada Asia Tengah tak silap saya. Kalau kita tengok dia punya struktur bangunan ni pun kan banyak macam ke arah Timur Tengah sikit dia punya reka bentuk ni. Sekarang ini saya berada di bahagian luar Masjid Diraja Sultan Al-Aidin, dan yang istimewanya kalau anda berada di bahagian luar ini, anda akan perasan terdapat satu kolah, dan saya difahamkan kolah tersebut telah diguna pakai sejak ratusan tahun yang lalu. Maksudnya di sini adalah telah digunakan sejak awal pembinaan ataupun masjid ini digunakan oleh masyarakat di sini. Dan satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan kepada anda adalah bagaimana keunikan seni benanya, iaitu tingkap dan juga pintu masjid ini dibina dalam keadaan ataupun ketinggian yang sangat rendah. Bermakna apabila anda masuk di pintu utamanya, anda perlu menundukkan diri, dan itu menandakan ataupun simbolik kepada rendah diri kita sebagai hamba dan juga kita semua sebagai hamba Allah yang sentiasa mencari keredaan. Telah mengalami proses konservasi pada tahun 2018, dan proses konservasi tersebut telah mengembalikan semula reka bentuk asal masjid inilah. Dan kalau kita tengok masjid ini juga mengekalkan segala bentuk asal seperti mana masjid ini dibina pada tahun 1908 dahulu. Dan kalau kita boleh lihat juga, mimbar yang berada di hadapan kita ini adalah mimbar asal yang telah pun berusia 100 tahun lebih. Kampung Bandar ini merupakan pusat pemerintahan pada ketika dahululah, iaitu pada era pemerintahan Sultan Al-Aidin. Jadi di sini merupakan pusat pemerintahan, dan di sini jugalah tempat di mana kerajaan Selangor orang kata memerintah pada era pemerintahan tersebut. Jadi bila mana zaman berganti zaman, sultan berganti sultan, jadi kawasan ini ataupun Kampung Bandar ini telah pun menjadi orang kata kampung bersejarah lah. Alhamdulillah penonton, sekarang ini saya berada di puncak menara Masjid Diraja Sultan Al-Aidin, dan apa yang istimewanya yang ingin saya kongsikan kepada anda, apabila saya berada di sini, saya cukup teruja kerana dapat menyaksikan pemandangan indah di pekarangan Masjid Diraja ini. Malah juga anda boleh saksikan 360 darjah gambaran ataupun pemandangan indah Kampung Bandar yang cukup bersejarah ini. Setibanya anda di puncak atas ini, anda akan dapat saksikan monumen ataupun kentong bersejarah yang masih lagi kekal sehingga pada hari ini. Cukup indah pengalaman saya berada di Masjid Diraja Sultan Al-Aidin ini. Apa yang mempersonakan bukan sahaja dari segi seni bina dan juga reka bentuknya. Malah apa yang utama, sejak ratusan tahun yang lalu, masjid ini kekal utuh sebagai pusat ibadah dan juga pusat penyebaran Islam di negeri Selangor, khususnya di daerah Kuala Langat. Bagi anda yang gemarkan aktiviti ziarah masjid, saya sarankan kepada anda untuk berkunjung ke Masjid Diraja ini, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Baki ada beberapa hari lagi kan dalam bulan Ramadan ini sebelum menjelang raya, jadi boleh masukkan masjid tersebut dalam list anda untuk buat masjid hopping, untuk merasai bagaimana sebenarnya pengalaman berterawih di masjid tersebut. Selain pada masjid yang boleh masukkan checklist anda, mungkin antara perkara yang boleh dimasukkan adalah
tilam untuk anda mendapatkan tidur yang lebih selesa. Jadi hari ini kita bersama dengan Zai daripada Herbal Fame untuk berkongsi pada anda bagaimana anda boleh mendapatkan tidur yang lebih selesa bersama dengan Herbal Fame. Zai, selamat pagi. Selamat pagi, Syu. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syu, banyak pergi Masjid Hopping tahun ni? Itulah, setakat tak berkesempatan sebab saya banyak kerja malam. Tak apalah. Tapi kalau yang berkesempatan tu bolehlah pergi kan? Betul. Jadi kepada anda semua macam biasalah, Syu. Zai nak bagi tahu hari ni sekejap je Zai nak ambil masa untuk anda semua dalam masa 10 minit je. Masa yang singkat ni untuk Zai nak berkongsi manfaat Herbal Fame, tilam herba nombor 1 di dunia. Okey, kalau dengar pasal tilam herba kan semua orang mesti dah fikir dah, tilam ni mesti ada bau-bau dia ni, bau-bau herba, bau-bau yang tak sedap kan. Tetapi anda silap dan biasanya kalau kita beli tilam, apa yang terfikir kat fikiran kita? Okey, kita nak sesuatu yang selesa. Kita nak sesuatu yang boleh menyokong dekat bahagian belakang dan kita perlukan sesuatu yang boleh membuatkan kita tidur yang berkualiti supaya bila kita bangun pagi je kita akan rasa bertenaga. Syu pernah tak Syu ada pengalaman Syu beli tilam dah mahal dah ni. Balik rumah tiba-tiba rasa macam tilam ni tak sama macam harga yang ditawarkan. Pernah dululah masa saya kecil-kecil pun dah boleh rasa kan tilam tak selesa. Bayangkan orang dewasa kan. But it's not going to be the same untuk Herbal Fame. Betul. Right? Kalau you beli mesti akan puas hatilah. Biasa memang banyak sangat-sangat yang kami terima feedback ataupun maklum balas daripada pelanggan-pelanggan yang beli tilam dekat luar harga sampai 5-6 ribu. Tapi bila balik rumah rasa macam tak selesa ni. Bila tidur pun rasa macam bangun pagi pun masih lagi sakit badan-badan. Dan juga ada yang kata bila tidur tu badan rasa macam tenggelam ke dalam tilam. Sebenarnya itu adalah bermaksud pemilihan tilam yang salah. Jadi di Herbal Fame kami ada semua orang kata solusi bagi masalah anda. Syu, kita duduk dulu. Okey, boleh, jom kita try dulu. Boleh kita try dulu. Kita ada satu solusi untuk semua masalah anda. Zai nak bagi kakak-kakak semua satu tips macam mana cara untuk kita nak pilih tilam. Sebab kadang-kadang kita ni mungkin yelah Zai faham kan. Mungkin kakak-kakak ataupun ayah-ayah dekat luar sana, abah dah makan garam lebih banyak daripada Zai. Tapi bila kita bawakan tilam, Zai nak kakak-kakak take note, ambil sesuatu manfaat ni di mana tips untuk pemilihan tilam yang pertama adalah tilam tu mesti sokong dekat bahagian belakang kita. Mesti sokong yang boleh menampung kita punya struktur biar bila kita tidur tu dalam keadaan ataupun posisi yang betul. Itu adalah tips yang pertama. Daripada Herbal Fame, sememangnya kami bawakan kepada anda semua tilam yang boleh menyokong dekat bahagian belakang tetapi pada masa yang sama dia tidak akan menenggelamkan sebab kita berikan separa empuk dan juga separa padat. Itu yang paling penting. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kalau yang untuk badan comel-comel biasanya kan susah sangat nak pilih tilam. Mungkin anda rasa tilam yang anda beli tinggi-tinggi, tebal-tebal tu kan yang ada spring tu adalah terbaik untuk anda. Tetapi sebenarnya silap. Especially terutamanya untuk orang yang berbadan comel ni kena tahu kadang-kadang kita ni kan bukan apa. Bila kita tidur ni kalau badan yang terlampau orang kata yang sampai rasa macam kita tidur pun boleh tahulah badan kita tenggelam macam mana kan. Jadi itu sebenarnya boleh menyebabkan badan anda rasa tak selesa. Di Herbal Fame berlainan, kita berikan solusi, kita buat kajian dan kita jumpa. Sebenarnya tilam kenapa kita berikan separa empuk dekat bahagian atas ni supaya anda masih lagi akan dapatkan keselesaan dan padat ni supaya apa? Badan anda tidak akan tenggelam. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, Zai nak ceritakan siap-siap. Sebenarnya antara pemilihan tilam. Kalau Syu kan, Syu suka tilam yang lebih tebal ke? Ataupun yang orang kata sedang-sedang elok je? Kalau saya suka yang tebal lah, selesa sikit nak tidur. Betul. Okey, untuk pengetahuan anda, ramai orang sukakan tilam yang tebal dan semestinya daripada Herbal Fame, kami juga mendapat maklum balas daripada pelanggan-pelanggan kami yang katakan sebenarnya tilam 6 hingga 8 inci ni memang dah cukup dah untuk mereka, sedang-sedang elok. Sebab itulah kami berikan kepada anda tilam yang berketebalan 8 inci. Jadi bila 8 inci ni kan, anda tak perlu risaulah, dia tak terlalu tebal
tebal, dia tak terlalu nipis sangat. Dia memang betul-betul sesuai untuk semua peringkat umur, daripada kanak-kanak, daripada ibu yang mengandung sehinggalah kepada mereka yang dewasa dan juga warga emas. Anda tak perlu risau. Ini yang saya maksudkan tadi tu. Masih lagi rasa empuk, okey. Dan perbezaan satu lagi, biasanya kalau kita duduk je kat atas tilam dengan kita sekali, kan? Kita akan orang kata kita akan bounce, melonjak-lonjak ataupun kadang-kadang tiba-tiba tilam tu nampak dia akan macam betul-betul yang membuatkan kita tenggelam. Tapi kalau anda perasan di kaca TV, okey, saya nak tunjukkan sekejap lagi, walaupun saya duduk dekat bahagian tepi ni kan, tetapi anda boleh nampak struktur tilam tu, okey, bentuknya masih lagi dalam keadaan biasa. Itu yang paling penting. Okey, Zainab, hari ni kita bertukar. Sebenarnya tilam ni sangat-sangat penting tau untuk kita mendapat tidur yang selesa. Untuk macam Zain ni berat lebih kurang dalam 56 kg. Tapi anda bayangkanlah, biasa kalau tilam-tilam biasa kat luar tu Zain dah tenggelam dah ni. Okey, tapi anda boleh nampak dekat sini masih lagi dalam keadaan yang sama. Jadi maksudnya ini adalah tilam yang terbaik untuk anda mendapatkan tidur yang selesa. Lagi-lagi ni 10 malam terakhir, belum lagi terlambat insya-Allah untuk kita nak bangun malam, nak berbuat ibadah. Okey, Zain nak ingatkan sekali lagi. Dan tips yang ketiga, semestinya sesuai juga, okey, untuk anda cari tilam yang bukan sahaja selesa, bukan sahaja padu, tetapi tilam yang tidak bergerak-gerak. Ini yang kita maksudkan tadi tu. Kan, tiba-tiba kalau bangun-bangun pasangan sebelah pun terbangun sekali. Tidak, kita punya tilam memang anti gerak. Okey, sebab itulah apa yang saya bawakan hari ini bukan sahaja tilam yang kita ceritakan untuk ketiga-tiga tadi tu, tetapi ada juga diletakkan herba-herba, okey, wangian seperti lavender, jasmine dan juga rose. Ini yang penting. Kalau nak ikutkan, sebenarnya walaupun daun-daun dah kering, tapi Syu boleh bawa. Okey, dia ada juga bau-bauan dia. Bau-bauan dia bukanlah menusuk hidung, tetapi bau-bauan dia adalah aroma yang boleh memberikan keselesaan kepada kita. Bila ini adalah salah satu kajian juga sebenarnya, aroma yang orang kata yang wangi-wangi ni kan, dia boleh memberikan keselesaan untuk kita tidur. Jadi kita letakkan aroma-aroma tadi tu, kita letakkan herba seperti daun semampu, lada hitam dan juga akar ginseng untuk kita dapatkan keselesaan semasa tidur. Okey, ini yang ramai tak tahu sebenarnya. Tetapi saya nak bagi tahu hari ini siap-siap. Dan istimewa untuk anda semua, 15 orang yang terawal untuk hari ini, saya nak bagi tahu ada promosi untuk anda di mana kami tawarkan untuk anda dapatkan dengan harga serendah. Kita berikan harga kilang iaitu RM1,399 untuk yang saya pegang ini. Dan juga percuma satu unit multi cooker yang anda nampak di kaca TV itu. Anda boleh ambil nombor telefon kami, penghantaran percuma ke seluruh Semenanjung Malaysia dengan 10 tahun jaminan. Dan dah ada pun feedback yang membeli disebabkan berpuas hati. Anda kena tahu Herbal Film dah lama dah pun di pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada juga tilam sabut. Okey, kepada mereka yang ada bajet lebih ni, boleh dapatkan dengan harga serendah RM1,799. Kalau dekat luar harganya mencecah 5 hingga 6,000 disebabkan kualiti yang kita berikan adalah kualiti yang terbaik. Sama juga kita letakkan herba-herba dekat bahagian atas untuk layer yang pertama. Yang kedua ni kita letakkan sabut supaya apa? Bila anda tidur, okey, anda akan dapatkan sokongan untuk belakang badan anda. Ini yang kita berikan RM1,799. Ada lagi promosi. Okey, saya nak bagi tahu kepada orang utara, untuk orang Alostar, orang Jitra Kedah dan juga Kamunting Perak, anda boleh merasai percuma. Okey, 3 hari percuma kita hantarkan ke rumah anda secara percuma. Boleh cuba secara percuma. Kalau anda berminat, anda boleh teruskan. Ini untuk orang Kamunting Perak, Alostar dan juga Jitra. Ingat, promosi kita berikan untuk 15 orang yang terawal RM1,799, RM1,399 ataupun boleh ikut bajet anda. Kita sediakan tilam yang bersaiz queen dengan harga serendah RM200 sehinggalah mengikut bajet anda, fabrik apa yang anda mahukan. Itu sebenarnya daripada Herbal Fame yang di mana mimpi tak berakhir dengan fame. Anda boleh dapatkan sekarang. Jangan lepaskan peluang sempena dengan Hari Raya. Okey, jangan lupa setiap pembelian yang terawal akan dapat ini
periuk ni memang saya rasa mak-mak memang suka lah, especially waktu Ramadan kan. Betul. Banyak benda nak masak, nak buat kuih raya, teringin teliur kan. Siap ada kukus lagi kat sini. Itu nama mati cooker. Kan, ni boleh masak kat bawah ni. Jadi beli tilam dapat mati cooker. Jadi kira bilik dengan dapur semua kau tim. Kau tim. Okey, siap. Okey, terima kasih Zai. So kita hari ini berkongsi berkenaan dengan tilam Herbal Fame yang boleh membantu anda semua untuk mendapatkan tidur yang lebih selesa dan juga lebih bermakna, sampai terutamanya perayaan Hari Aidilfitri yang menjelang tiba nanti. Boleh belikanlah untuk ibu bapa yang berada di kampung dan sebagainya kan. Okey, kita seterusnya nak bawa anda ke cerita Pagi Perak bersama dengan rakan penyampai kami di sana. Silakan. Unik dan menarik itu yang dapat saya gambarkan ketika berada di Kampung Warisan Budaya terletak di Karai Kuala Kangsar ini. Dan untuk cerita pagi dari Perak, saya nak bawakan dengan anda mengenai KWB ini. Dan bersama saya pagi ini pengarah urusan KWB Encik Mir Zafriz. Assalamualaikum Encik Mir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Encik Mir, mungkin bagi mereka yang belum mengetahui mengenai KWB ini, mungkin Encik Mir boleh kongsikan dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, baik. Kampung Warisan Budaya adalah sebuah kompleks warisan seni bina terletak bersebelahan Jambatan Victoria di Karai, iaitu kira-kira 8 km dari Kuala Kangsar, yang menempatkan 11 replika rumah tradisional Melayu yang terdapat di Tanah Melayu suatu ketika dahulu. Replika rumah-rumah tradisional ini merupakan dari era sekitar tahun 1840 sehingga 1920. Selain daripada itu, kita di sini mempunyai sebuah rumah adat yang menempatkan sebuah galeri warisan, ruang pameran, ruang jualan produk-produk seni dan warisan, kafe dan ruang seberguna. Dan juga kami di sini, galeri warisan kami menempatkan kira-kira 150 khazanah warisan budaya Melayu yang memberikan peluang kepada generasi baru untuk mengimbasi sejarah budaya bangsa. Di antara tarikan yang disediakan kepada pengunjung ialah galeri warisan, di mana pengunjung dapat melihat pelbagai koleksi warisan budaya Melayu, dan selain daripada itu, pengunjung-pengunjung juga dapat membeli produk-produk warisan, di mana kami mempunyai pasar seni dan warisan pada setiap hujung minggu. Dan juga pada setiap hari Sabtu, kami menawarkan bufet tengah hari kepada pengunjung-pengunjung yang ingin menikmati pelbagai menu makanan tradisional Melayu, diiringi dengan lagu-lagu Melayu. Dan juga kami juga mempunyai ruang pameran yang boleh digunakan kepada orang awam yang hendak mendemonstrasi atau membuat pameran-pameran berkaitan warisan. Dan juga kami juga mempunyai kafe yang dinamakan Dapur Tok Nda, yang dibuka daripada pukul 8 pagi hingga 6 petang untuk yang menawarkan makanan-makanan warisan dan tempatan. Pak, baik Cik Mir, difahamkan di sini terdapatnya 11 jenis replika rumah kan. Bagaimana sebenarnya tercetusnya idea untuk menghasilkan idea sebegini? Okey, idea tercetusnya untuk mewujudkan Kampung Warisan Budaya ini adalah apabila kami dapati satu demi satu rumah tradisional Melayu jatuh menyembah bumi. Dan dari sini timbullah bagaimana hendak kita memperingati warisan seni bina yang unik dan berharga ini. So jadi kepada generasi sekarang dan juga kepada generasi akan datang yang mungkin tidak sempat akan melihat warisan seni bina ini. Warisan seni bina ini jika tidak dipamerkan akan hilang dan dilupakan dan lenyap. So maka hilanglah warisan bangsa buat selama-lamanya. Pada waktu ini harga kayu adalah mahal, dan juga demi menghormati dasar hijau, ke-11 rumah replika rumah tradisional Melayu di Kampung Warisan Budaya menggunakan bahan-bahan yang terkini. Contohnya tiang dan rangka rumah menggunakan besi, lantai dan dinding menggunakan panel berasaskan simen. Ukiran-ukiran di sini adalah digunakan, kami menggunakan komputer untuk mengukirnya, dan untuk atap kami menggunakan dek keluli. So jadi jika dilihat daripada luar, daripada jauh, ianya seolah-olah seperti ianya dibuat menggunakan kayu. Orang kata satu pengalaman yang menariklah jika berkunjung ke KWB ini. Baik, Cik Mir, mungkin bersempena dengan Tahun Melawat Perak 2024 ini, ada harapan ataupun seruan kepada mereka yang belum datang ke sini ni untuk datang ke sini? Ya, kami
dari Kampung Warisan Budaya amat mengalu-alukan pengunjung yang berkunjung ke negeri Perak untuk jangan lupa singgah ke Kampung Warisan Budaya di Karai ini. Kampung Warisan Budaya ini serba lengkap dari segi seni binanya, warisan dan budaya. Dan kepada pengunjung-pengunjung, ada juga yang tidak pernah melihat pameran-pameran yang kami pamerkan di sini, terutamanya pelajar-pelajar sekolah, iaitu peralatan-peralatan yang dicipta oleh nenek moyang kita. Melihat betapa hebatnya nenek moyang kita menghasilkan peralatan-peralatan untuk kehidupan. So jadi kita pengunjung-pengunjung seharusnya mendapat inspirasi agar menjadi seperti nenek moyang kita ataupun lebih hebat daripada sebelum ini. Orang kata satu pengalaman yang tak harus dilepaskan. Baik, terima kasih Encik Bil untuk perkongsian mengenai Kampung Warisan Budaya yang terletak di Karai ini. Jadi kepada anda yang mungkin nak datang ke Perak ini, pastikan anda jadikan KWB Kampung Warisan Budaya yang terletak di Karai ini sebagai satu destinasi pilihan anda. Baik, saya kira itu yang dapat saya kongsikan untuk cerita pagi dari Perak. Kita kembali ke studio. Madah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Asambung! Yang selayaknya Haziq lah, penyanyi yang mempopularkan kembali lagu-lagu Allahyarham Datuk Ahmad Jais. Terima kasih Haziq bersama dengan kami. Alhamdulillah sibuk sebelum bulan puasa menunaikan umrah baru-baru ini. Alhamdulillah. Kali ini kita nak mempromosi lagu raya single terbaru daripada Haziq. Betul. Tajuknya Ragam Bersulam. Ragam Bersulam. Alhamdulillah. Kongsi sikit berkenaan dengan Ragam Bersulam ni. Okey, lagu ni ciptaan Afan Mazlan dan juga Syafiq Al-Gambus. Dua-duanya adalah bukan dari background apa ni yang kita kenali mainstream lah. Tapi bagi saya lagu-lagu mereka fresh lah, orang muda tapi ada jiwa tradisional kat dalam tu lah. Okey, berapa lama ambil masa untuk kompos ataupun siapkan lagu ni? Lagu tu masa tu saya minta bukan untuk lagu raya sebenarnya. Itu adalah lagu single saya, tapi bila dibagi lagu lain, dia macam ada lagu lagi yang saya prefer untuk jadikan single. Jadi lagu ni kita ubah lirik dia jadikan lagu raya. Okey, baik. Lagu raya ni kan kalau kita tengok ada satu grup lain kan macam T-Fam, dia dah start dah dengan TikTok dia, dengan menari dia. So lagu dia dah macam dah start going upwards lah kan. Macam Haziq sendiri untuk promosi macam mana untuk lagu raya Haziq ni? Saya tak pandai nak buat konten macam tu. I mean, in your way lah kan. Kita sama lah Haziq. Saya nak grow dia dari segi naturally lah. Faham. Secara natural. Kalau orang suka lagu ni, dia rasa sedap, benda tu akan naik sendirilah. Saya tak pandai buat. Saya nyanyi cover lagu pandai. Nak buat konten apa sendiri memang tak pandai. Nak preserve lagu tu as it is lah. Betul. Bukan untuk viral. Betul. Sebab saya target lagu ni memang untuk long term. Sebab lagu raya bagi saya, kalau dia bukan seasonal. Dia kena dengar 3, 4, 5 tahun baru lagu tu masuk. Dia bukan macam single sekarang. Single sekarang dengar terus masuk one hit. Ini 3, 4 kali dengar, dapat 3 kali raya baru lagu ni macam viral. Oh, so you aim macam tu lah. Yes, saya nak jangka masa panjang lah. Ya. Tapi bila cakap pasal jangka masa panjang kan, bila ada yang mengkategorikan Haziq ni sebagai dia ada peminat dia yang khas pada Haziq. Kita tahu dia group of peminat Haziq ni dia spesifik, dia khas ya. Jadi apakah Haziq merasakan benda tu sebagai yang positif ataupun Haziq fikir sepatutnya lebih luas lagi saya punya spektrum peminat ni. Apa pandangan Haziq? Saya merasakan mungkin genre tu sendiri. Lagu tradisional ni dia punya peminat dia tak macam lagu-lagu mainstream. Tapi dengan adanya baru-baru ni TikTok, Facebook, IG semua, jadi saya boleh promosikan lagu-lagu macam ni dengan lebih besar. Dan saya tengok bila saya live kat TikTok, crowd muda tu makin lama makin nampak. So you personally nampak crowd muda makin banyak lah sekarang? Saya nampak macam sebenarnya diorang nak platform yang betul ataupun platform yang diorang senang nak dapat lagu-lagu tradisional. Jadi memang berbezalah. Orang muda, kalau saya live yang banyak bagi gift ke view semua range umur 20 ke 50 macam tu. 20 dah ada ramai. Okey, apakah lemak manis menjadi anda punya faktor mengembalikan orang kata your vibe tu dalam industri? Betul. Yes. Itu adalah walaupun
lagu tu dah lama rakam sebenarnya, tahun 2000 oleh maestro syair kita Uncle Roslan Makdun. Jadi saya nak cover lah, saya pun tak sengaja masa tu. Cover. Suka-suka lah main tu, tak ada niat nak cover. Saya macam apa lagu lagi yang tak cover, sebab setiap minggu saya akan cover 1 ke 2 lagu masuk dekat social media. Jadi saya tu cuba Lemak Manis. Jadi saya tak sangka hari pertama saya upload dekat social media dia punya view dan penerimaan tu sangat dahsyat lah. Saya macam sampai sekarang. Sampai sekarang. Like you punya after effect tu dia seperti spillover effect tu macam like dia macam domino effect tu macam sampai sekarang. Betul. So I think itu juga you aim untuk lagu raya ni kan? Betul. Saya sebab Lemak Manis pun saya rasa dia ambil masa juga untuk orang suka. Betul. Kan? Jadi lagu sebegini saya nak preserve dia supaya dia lebih jaga masa panjang lah. Tapi bukan Lemak Manis saja Haziq pernah cover. Kalau tengok YouTube ada lagu Jauh di Mata, Mengapa Dirindu, ada juga Umpan Jinak di Air Tenang. Saya menggemari Haziq bermula Umpan Jinak di Air Tenang. Di Ikon Siarawan Final 2014, Haziq adalah artis undangan saya. Ini paling saya ingat kenangan sepanjang hidup saya. Itu kena cari kat YouTube balik tu. Ismail Adnan, Ikon Siarawan. Haziq Umpan Jinak di Air Tenang. Masa tu semua macam ni lagi. Kurus lagi ya. Cuba kurus lagi. Jadi ya, sebenarnya banyak lagi koleksi lagu-lagu yang Haziq pernah cover kan. Jadi apa mungkin 2024 ni nak buat mungkin orang kata cover album. Daeng Nur Faizah ada berlagu, Sheila Majid ada album Legenda. Datuk Siti pun pernah ada cover lagu tradisional dan lama. So Haziq mungkin nak buat satu album cover lagu. Saya berhajat, sangat-sangat berhajat untuk buat lagu kompilasi lagu-lagu cover. Lebih-lebih lagi lagu tradisional, lagu langgam, lagu 60-an, 70-an. Tapi itu bergantung kepada orang yang, sebab nak pakai duit sendiri memang tak mampulah. So mungkin kita akan hantar proposal untuk apa tu yang agensi kerajaan yang boleh buat dana untuk menghasilkan album. Tapi insya-Allah saya akan usaha ke arah situlah. Tapi itu benda yang selepas saya tengok Dayang buat tu dan akan saya punya jealous. Muzik tradisional tu jadi besar. Faham? Tapi it costly lah. Sangat faham. Sebab yalah muzik tradisional ni dia ada banyak muzik yang perlu digabungkan untuk kita menghasilkan bunyi tradisional tu kan. Dia tak boleh sembrono je pakai alat muzik yang ada sekarang ni. Tak nanti dia punya essence tradisional tu tak ada hilang kan. Kita nak kekalkan yang asli tu kan. Macam Haziq sendiri kan, kalau tengok sekarang ni macam dah banyak fusion tau. Macam contoh tarian dah banyak fusion, modern, tradisional kan. Lepas tu look pun sekarang ni dah banyak modern, tradisional. Kadang-kadang ada rap masuk dengan lagu, lagu lama dia masuk tapi ada masuk rap macam lagu-lagu dia Boleh Bunga dan sebagainya kan. Macam Haziq sendiri ada tak macam terfikir nak buat fusion juga? Because kalau macam I personally kalau tanya I macam mix feeling sikit macam ada I want the modern tapi at the same time saya nak juga traditional tu. Contoh macam Datuk Siti lagu Tujuh Nasihat, betul. Right. Ada cadangan? Lagu dah ada dah. Oh, dah ada. Single saya mungkin bunyinya seperti itu. Okey, ada berkolaborasi dengan seorang je. Lagu sendiri. Solo. Komposer dia adalah komposer yang sama dengan lagu Ragam Sulam. Okey, Syafiq Al-Gambus dan juga Afan Mazlan. Okey, orang muda. Saya sengaja tak nak melibatkan komposer lagu tradisional. Saya nak komposer muda, tapi saya nak dia tradisionalkan ikut apa yang kehendak saya dan fresh daripada orang muda. Jadi dia akan gabungkan tradisional dan juga moden sikit. Okey. Ini ada ramai yang tanya, macam mana Haziq nak membawa identiti? Kalau dulu disamakan bunyi nada suara tu atau bunyi suara tu sama dengan Allahyarham Datuk Ahmad Jais. Haziq kini berdiri sendiri. Macam mana nak bawa Haziq Rosby? Itulah semenjak Lemak Manis ni dia macam lain sikit. Setiap kali show, kalau dulu saya hampir semua, contoh 5 lagu show, 5 lagu Allahyarham Datuk Ahmad Jais. Tapi kali ni dia dah bercampur. Lemak Manis, lagu M. Kilau, lagu Iramli. Sebab saya cover pun dekat YouTube pun banyak lagu campur-campur. Iramli, banyaklah. Jadi sekarang ni saya lebih membawa diri saya sebagai Haziq Rosby lah. Dia berbeza saya
5 tahun yang lepas. Kita menantikan album Razik. I'm waiting for that song yang dia kata tadi tu kan. Sebab saya memang suka sebenarnya mana-mana artis yang mengangkat lagu-lagu tradisional tapi ada fusion of modern tapi jangan tukarlah yang aslinya tu because controversial nanti kan. Kalau bukan daripada pendengar pun, daripada mereka yang penggiat seni tu, habislah you can nanti kan keluar artikel. Biasalah tu. Sebab saya cuba nak ikut sekarang punya penerimaan budak muda. Kalau terlampau tradisional sangat, radio tak nak main. Kan? Terlampau tradisional sangat. Jadi saya nak orang muda pun nak dengar. Tapi lagu Lemak Manis anda berjaya menembusi radio komersial. Betul. Saya terdengar interview anda di sebuah radio komersial. Macam wow, agak jarang radio lagu saduran menembusi. Lagipun muzik tu muzik tradisional, ada gamelan. Cuma saya rasa mungkin faktor dia lah faktor viral di TikTok. Jadi radio ni dia akan ikut trend sekarang, lagu viral je dia akan main di radio. Saya rasa itu. Ada planning nak collaborate dengan artis-artis yang nama besar? Sebab hari itu baru lepas di MPO. Mungkin ada cadangan dengan Datuk Yusni Hamid ke, Dayang Faizah ke, Datuk Sri Siti Nurhaliza? Memang ada. Mengimpikan. Kalau boleh dengan Datuk Seri Siti lah. Dengan Dayang ke. Tapi itu cuma angan-angan je lah. Faham. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, kita tak tahu kan. Kita doakan yang terbaik bulan puasa ni kan. Betul. Doa yang Muslim-Muslim semua diangkat kan. Kita nak juga saksikan kejayaan artis tempatan kita yang memang sebenarnya berbakat. Bukan yang dibuat-buat kan. InsyaAllah. Selamat jaya untuk Haziq. Terima kasih Haziq. Walaupun tidak menyanyi lagu Umpan Jinak di Air Tenang. Tak mengapa. Saya selalu sentiasa mendengar persembahan Haziq. Maaf tidak hadir ke MPO tempoh hari, tapi apapun tahniah untuk persembahan di MPO. Alhamdulillah. Kita nak persembahkan Haziq dengan lagunya Ragam Bersulam. Silakan Haziq, kita tinggalkan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Saya Sumirat Adnan. Dan juga saya Syahada Arifin. Sama-sama saksikan persembahan daripada Haziq dengan lagunya Ragam Bersulam. Indah iramaku dengar di kampung seberang, riuh suara bersahut ke petang, bermacam joget lagu raya yang dapat ku dengar, meriahnya ku pandang ragam bersulam. Tiada sempadan usia semua gembira, anak-anak bermain dan bersembah, bermacam telatah dan tawa yang dapat kulihat, semuanya saing hai ragam bersulam. Alahai sayang, janganlah dikau bermasam muka, kadang bercanda, itulah manis kita beraya. Alahai sayang, sambut gembira hari mulia, ucapkanlah selamat hari raya. Walaupun beza acuan dan warna kuihnya, tetap ada garam dan gula pemanis rasa. Begitulah kita manusia bermacam rupa, harus elok isi hati tu gembira. Alahai sayang, janganlah dikau bermasam muka, kadang bercanda, itulah manis kita beraya. Alahai sayang, sambut gembira hari mulia, ucapkanlah selamat hari raya. Hai elok dipandang, ragamnya bersulam, berkunjung dan beraya, berkasih sesama kita. Hai elok dipandang, ragamnya bersulam, tua dan
anda